Ini bab bergilir-gilir, pergi untuk mendapatkan ilmu, untuk menuntut ilmu. Sebelum pada ni Imam Bukhari sudah banyak dah buat mari bab-babnya menceritakan tentang kelebihan ilmu tu, keistimewaan ilmu, betapa berharganya dan mahalnya ilmu tu. Macam-macam lah cara dia buat mari. Sebelum pada ni, dalam banyak bab lah sebelum pada ni, iaitu sampai kena pergi belajar ni. Kalau keluar negeri pun tak apa, seberang laut pun tak apa. Kalau sudah pandai dah pun ada lagi hak perlu pergi sampai berpuluh tahun pun tak apa. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa tu, dia kata au amdiya huqubah, ataupun aku terpaksa kena mengambil masa berpuluh-puluh tahun lah untuk mendapatkannya, aku nak pergi juga. Dan kalau ada sesuatu masalah lah yang mendatang ataupun baru timbul berlaku kepada seseorang tu, maka molek dia kena pergi dapatkan ilmu juga, cari ahli ilmu untuk menyelesaikan masalah dia. Ini masalah hak semasa lah, masalah semasa. Itu pun disuruh pergi juga. Baru ni disebutkan sahabat itu daripada Mekah pergi ke Madinah nak tanya soalannya dengan Nabi SAW. Nak tanya soalan saja. Ini semua menunjukkan betapa ilmu tu penting dan perlu, dan tak boleh kita tinggalkan ahli ilmu, terutamanya berkenaan dengan halal haram, berkenaan dengan agama ni, agama kita ni, kena pastikan. Tak boleh main agak-agak, tak boleh lagu tu. Lepas pada semua tu dia sebut, mungkin kita ada masalah masing-masing, ada kerja masing-masing, tak boleh nak tinggal, tak dapat tidur, kena buat lagu mana. Jadi pakai tinggal tu pun apa, pakai tak mengaji tu, tidak. Imam Bukhari nak ayatnya ilmu ni penting seperti yang sudah disebutkan sebelum pada ni. Oleh kerana penting dia itulah, mahalnya, berharganya ilmu ni, maka kita kena kira ke mana-mana. Katakanlah kita tak boleh pergi sama-sama nak hari, tak boleh. Ilmu Nabi SAW ni zaman dia tu nak hari lah. Setiap patah dia, setiap perbuatan dia tu menjadi ilmu lah, punca ilmu. Kalau boleh setiap masa lah, semua jadi panduan belaka. Katakanlah mana seseorang tu tak boleh pergi tiap-tiap hari, lagu mana nak buat? Dia kena kira juga. Sebab apa? Ilmu ni kan kita tahu dah mahal, berharga. Terutama di zaman Nabi SAW dulu, lebih-lebih lagi lah. Kalau terlepas tu tak ada lah. Dan sedangkan hak dia bawa tu menjadi contoh kepada sekalian umat sampai akhir zaman. Situlah sahabat-sahabat tu lah hak perlu benar. Sebab tu ditekankan sangat. Tidak mereka pun, kita pun lagu tu juga. Kepada orang kemudian itu perlu. Kepada diri kita sendiri pun memang perlu. Dia kena buat lagu mana? Dia kena buat kira lah. Macam yang berlaku ni di sini, Imam Bukhari nak sebut, iaitu dengan cara gilir-gilir ke, pakak, dengan cara pakak dengan saing-saing dengan kawan-kawan tu. Hari ni kamu pergi, esok saya pergi pula, lusa kamu pergi pula, tulak saya pergi pula, begitulah seterusnya, bergilir-gilir. Ni dalam keadaan mana kita tak boleh nak tinggal. Kalau tinggal tu kan jadi memudaratkan pula. Dan Nabi SAW tidak nak lagu tu, tidak nak lagu tu. Dia naknya hak Islam, hak dia bawa, dia ajar ni tidak sampai tinggal kerja, tidak sampai mengabaikan dunia, tanggungjawab yang lain. Kita banyak tanggungjawab, banyak tanggungjawab kita. Bukan nak mengaji saja, tidak. Banyak lagi tanggungjawab kita. Jadi jangan sampai tinggal tanggungjawab yang lain tu. Dengan sebab itu Nabi SAW tahu semua ni, dia biarkan. Di situ kita nampak Islam ni dia ajar sesuai dengan keadaan orang. Kalau orang tak ada keluarga lagi, mungkin boleh
seperti Abu Hurairah dan ramai lagi ashabus suffah yang duduk di tepi-tepi masjid Nabi SAW tu, daripada jauh macam-macam tempat yang bukan tempat asal dia Madinah, pergi duduk situ memang semata-mata untuk belajar. Tu tak apalah, tiap-tiap hari pun. Mana ada golongan yang memang boleh belajar tiap-tiap hari, siang malam boleh. Tapi dalam masyarakat ni ada juga yang tidak dapat mengikuti pengajian tiap-tiap hari. Semacam kita ni, mana kita buat tiap-tiap minggu. Molek dah tu. Nak kata nak tinggal terus ilmu ni tak boleh. Tak betul lagu tu. Bukan ilmu fardu ain sajalah, fardu kifayah pun lagu tu. Berkait dengan agama ni. Berkait dengan agama. Dia kena ada usaha tu. Usaha itulah yang dibuat oleh sahabat. Sahabat tu siapa dia? Sayyidina Umar sendiri, orang besar. Kira-kiranya dia tak sel lah tinggal Nabi SAW, orang yang sepenting tu. Tapi oleh kerana ada keperluan kan, ada anak bini nak buat kerja gitu ni, perlu. Jadi dia ada usaha. Nak wayak je di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ni, kepentingan ilmu tu, semangat menuntut ilmu tu begitu tinggi. Ini hasil daripada ayat Quran. Mula-mula tu Iqra tu lah. Iqra tu, suruh belajar. Hasil daripada hak tu, suruh belajar. Lepas pada tu kelebihan-kelebihan yang lain lah. Banyak lagi disebutkan tentang belajar Quran, belajar hadis, banyaknya kelebihan tu. Itu hasil hak tu. Maka kita dapati tengok sahabat-sahabat ni dalam keadaan tidak mengabaikan tanggungjawab, mereka tak tinggal mengaji walaupun hak sudah tua. Hak sudah tua. Jadi kita kata hak tua-tua, hak sudah ada keluarga tu, macam kita duk buat dalam masyarakat kita ni molek sangat dah. Tidak kata nak hari. Kalau kata nak hari susah juga. Seminggu sekali tu kita kata paling tidak lah. Sebab apa? Sayyidina Umar ni dia tak putus tu. Tiap-tiap hari tu, seseolahnya tiap-tiap hari tu. Sebab dia berjanji dah dengan saing dia tu, kawan dia tu, hari ni dia mau pergi, esok kita pergi. Hari kita tak pergi tu, dia mau rayak lah kita apa dia. Ayat apa dia hak tu, ataupun hukum gapo-gapo. Hari hak kita pergi, dia mau tak pergi, tak apalah, kita rayak pula. Itu tiap-tiap hari tu. Kita kalau tidak tiap-tiap hari, seminggu sekali pun alhamdulillah dah. Kalau boleh tiap-tiap hari, misalnya kita kata dalam masyarakat kita ni hak molek yang baik, yang kita tengok dalam setengah-setengah masyarakat yang lain tak ada. Itu kelebihan kita. Ada juga kekurangan kita kena akui. Hak lebih kita pun kita kena tahu. Jangan jadi duduk lemah saja, lemah semangat saja. Orang lain saja lebih. Dah ada juga kita lebih. Di antara hak kita lebihnya, boleh dikatakan hampir di setiap masjid lah sekarang ni. Tidak masjid pun, balasah pun ada mengajar untuk orang ramai ni. Lepas masjid di lepas maghrib ke isya tu, sekurang-kurangnya untuk orang ramai ni ada. Tu molek sangat. Budaya yang baik. Satu budaya yang baik dalam masyarakat kita. Dan hak ni sekarang ni agaknya bukan saja di Kelantan kita ni, di lain-lain pun begitu juga. Di lain-lain pun begitu juga. Itu alhamdulillah satu perkembangan yang baik. Kalau kita tengok di setengah-setengah negeri kan, di negeri-negeri terutamanya yang mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia tidak ada ruang di masjid dia tu untuk perempuan. Itu kena maklum. Sebab dia orang perempuan tidak digalakkan pergi masjid. Sampai ke tingkat haram ke dia? Ada maknanya ulama-ulama dia yang kata begitu. Sampai ke peringkat tu. Tapi kebanyakannya tidaklah begitu. Walau bagaimana pun dia tidak ada ruang lah macam kita kan. Ada ruang. Ada dinding ke apa ke, sekat tu, skrin ke apa ke, sekat tu ada. Dia tak ada. Bila tak ada hak tu dari segi kesan ni, kesan ni bukan kita nak kritik mazhab Hanafi, tidak, mana molek belakang mana-mana tu. Tapi ialah sebab mazhab Syafi'i lah juga kita kata kadang-kadang kita rasa hak ni lebih molek kan. Cuba perhati sungguhlah. Dari segi ni maksud Imam Hanafi pun bukanlah tak sebi orang perempuan tu belajar. Tetapi keadaan masyarakat kadang-kadang apabila tidak kita menggalakkan orang pergi ke masjid ni, jadi bila tak pergi, orang perempuan ni tak dapat ilmu. Tercicir dia, ketinggalan orang perempuan.
Orang lelaki boleh, orang perempuan tak ada. Dan jemaah tak pergi dah. Kalau ada kuliah ke apa kau sebelum Jumaat tu, orang perempuan tak ada. Dan nak hari ni pun tak ada pergi juga. Ketinggalan. Jadi dia kena orang yang berusaha sungguh, orang yang berminat sungguh. Lepas tu pula dalam setengah-setengah masyarakat tu dia terlalu mengikat orang perempuan, dia tak boleh keluar. Ini pun budaya yang tidak baik juga. Sehingga untuk belajar pun jadi kurang. Jadi terlalu ikat sangat, jadi kena pakai pardah mesti. Ini ada baik buruk dia. Kadang-kadang kita nampak keburukan dia, iaitu orang tak pergi lah. Hak mana ada kemampuan lah, ajak panggil guru mari mengajar di rumah gapo. Apa bukan semua orang mampu lagu tu. Alangkah baik kalau di macam tempat kita pergi masjid, senang. Sekurang-kurangnya tiap-tiap hari kalau nak tu maghrib dengan isyak tu boleh dah situ. Kalau masa lain tu mungkin masa yang tidak sesuai, masa tu sesuai. Masa tu sesuai, boleh dah. Boleh pergi sembahyang jemaah lagi, boleh sembahyang lagi. Apa ni, boleh mengaji lagi. Itulah dari segi hak kurang lah, dari segi kesan dia tu kepada masyarakat. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak maksud gitu, dia tidak nak suruh orang perempuan tak ngaji, cuma dia wayak dari segi hukum dia tu lah. Tapi kita ni tidak, alhamdulillah. Kalau kita nak tiap-tiap hari pun, kalau nak kira boleh tempat kita ni. Lagi sekarang ni kalau nak mengaji macam-macam, terutamanya tempat kita tu, nak mengaji sampai serendah-rendah, setinggi-tingginya boleh ngaji. Asal nak ada mengajar tu. Malam-malam sebab kita kata kelak hadis ni, bukan senang kita kata nak cari tu, tak ada. Kalau di luar-luar tak ada. Nak mengaji walaupun kita kata lepas isyak, sebab itu mungkin masa yang sesuai lah. Tapi nak mengaji hadis pun boleh. Mana banyak masa tu, bukan antara maghrib dengan isyak saja, tapi lepas isyak pun ada lagi. Lepas tu ada lagi macam-macam lagi bentuk yang lain. Itu semua ilmu molek lah kalau ikut. Sahabat dulu pun lagu tu juga. Begitu minatnya kepada ilmu ni, dia bergila-gila. Mana bukan cara lagu ni saja, ikhtiar kita untuk nak dapat ilmu ni, dia kena fikirlah. Oleh kerana ilmu ni mahal harganya dan sangat berguna kepada kita, kena fikir. Terutamanya kita sekarang ni lagi mudah, banyak kemudahan. Kalau dulu nak pergi satu-satu tempat tu payah. Yang keduanya, kalau kita tak boleh pergi, tak dengar sendiri, tak ada lah peluang. Kalau kita buat macam Sayyidina Umar ni dengan saing dia ni, boleh lah. Tapi ada kalanya kadang-kadang keliru juga, dia tak ingat molek, sebab berdasarkan ingatan saja. Kita sekarang ni ada dengan kasetnya, ada dengan CD-nya, ada dengan MP3-nya, macam-macam ada. Jadi banyak kemudahan. Kalau kita di samping saing kita begitu, ada kaset ke, kita boleh pinjam dengan dia, MP3 ke, ataupun lain-lain lagi, CD ke, kita boleh ambil. Maka kita boleh dikatakan tidak ketinggalan lah. Kalau ada kerja penting sangat, boleh tinggal sebab ada CD. Lepas tu boleh tengok pula, dengar langsung, dengar tu betul hak dia kata tu, hak guru tu mengajar betul lah. Tidak kata ringkasan kau daripada saing kita, hak dengar. Yang mana mungkin dia tersilap, mungkin dia terlupa. Tidak, mana banyak benar. Dalam keadaan kita banyak juga hak kurang pun, banyak juga Allah SWT bagi kelebihan. Kalau nak, boleh tahan, boleh tahan nak usahalah kalau nak. Itulah Imam Bukhari nak ayat sini. At-tanawub fil ilm, bergila-gila pergi ke sesuatu tempat untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu. Kita tengok hadis ini. Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu. Seperti mana kita sudah sebutkan, selalu sebutkan, Ibnu Abbas ni dia anak murid khusus, anak murid istimewa bagi Sayyidina Umar. Walaupun dia tak ada banyak perkara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung sendiri, tetapi dia dapat daripada Sayyidina Umar banyak. Dan Sayyidina Umar tu anak murid
Nabi SAW yang istimewa. Dengan sebab itulah Imam Syafi'i mengutamakan Ibnu Abbas di kalangan sahabat. Sebab dia walaupun kecil lagi semasa Nabi, dia lepas pada tu belajar secara khusus, mengadap Sayyidina Umar. Jadi ilmu dia tu kemahlah kira-kiranya daripada saluran yang kukuh. Sebab itu Imam Syafi'i kalau dalam mazhab dia di kalangan sahabat ni yang paling utama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Kalau Imam Malik yang paling utama di kalangan sahabat Ibnu Umar. Kalau Imam Abu Hanifah yang paling utama di kalangan sahabat untuk dijadikan rujukan dalam fiqh dia ialah Ibnu Mas'ud. Kalau Imam Ahmad iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah tu bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu rujukan utama dalam kebanyakan masalah lah. Walaupun ada juga dalam setengah-setengah masalah tu kan dia tak ikut. Misalnya Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas, Imam Syafi'i memang utama dia, rujukan utama dia. Tapi setengah-setengah perkara tak. Misalnya dalam perkara menyentuh perempuan tak batal sembahyang ni. Ibnu Abbas kata tak batal. Aula mastumun nisa, dia berkata bukan makna sentuh, maknanya bersetubuh. Aula mastumun nisa di situ. Bukan dengan makna sentuh. Imam Syafi'i tak pakai. Dia pakai orang lain. Adalah lagu tu. Ibnu Mas'ud pun ada juga. Imam Abu Hanifah tak pakai hak dia. Ada ketika-ketikanya begitu. Riwayat daripada Umar, dia kata aku dengan seorang jiran aku dari kalangan orang Ansar. Nama jiran dia tu iaitu Itban. Sahabat Ansar. Duduk di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid. Dan tempat ini adalah termasuk dalam pinggir Madinah, iaitu sebelah timur Madinah, pinggir. Yang dikatakan pinggir Madinah ni ia daripada 4 batu Madinah dan seterusnya sampai 8 batu daripada Madinah. Itu pinggir Madinah. Kami bergila-gila turun. Turun dia kata. Dia guna turun. Hari ni Sultan turun sini. Dia guna turun. Turun tu mana pergilah. Pergi tu pergi ke tempat yang lebih pentinglah, tempat utama, tempat besar, bandar ke apa ke, ada sebut. Kita nak turun ke sana hari ni. Maksudnya pergi. Nak turun. Sebab biasanya zaman dulu ni kan, istilah turun ni nak jadi tubik turun tu. Bandar, hilir ke apa kan. Kalau selagi tu lawan dia darat. Sebab air tu turun ni turun ke hilir daripada hulu. Dan hilir ni menjadi pusat perdagangan dulu. Bandar ke apa pun duduk di hilir. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu dia pengangkutan dia tu kan payah. Kalau kok air ni hak mudahnya iaitu ke hilir lah. Senang, tidak kena kayuh lawan arus tu. Itu semula jadinya pada masa dulu lah. Pada masa dulu yang jadi bandar-bandar. Sebab tu kalau kita tengok ni pun bandar-bandar hak lama termasuk Kota Baru ke mana-mana ke, dia tempat rendah, hilir. Kemudiannya orang kata hilir ni orang yang majulah. Orang yang maju, orang darat tu tidak maju. Itu asal dia. Jadi turun ke situ lah. Memang turun pun. Itu asas dia. Dan ini sesuai istilah bahasa kita ni dengan bahasa Arab tu, dia sesuai. Dia ada perkaitan tu dari segi tamadunnya. Pembinaan tamadun, bandar, apa semua tu dia ada kaitan. Dengan keadaan bumi, muka bumi tu. Dia pergi satu hari pula aku pergi, kata dia. Lagu tu lah tu. Kalau aku pergi, aku bawa cerita hari tu berupa wahyu dan lain-lain. Ada peristiwa, ada apa-apa, aku wayak dia lah, balik wayak dia gini. Sekurang-kurangnya kita kata butir-butir tu ataupun poin-poin hari tu kalau nak sebut habis mungkin tidak dapat. Sekurang-kurangnya dapat disebutkan perkara-perkara penting. Itulah kalau kita nak kira istimewa kita hari ni, nak bandingkan dulu. Sebab kita kalau dengar CD ke, kaset ke, memang dengar habis daripada dengar suara guru tu sendiri.
Kalau dulu tak boleh. Kalau dulu tak boleh. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW dia terikat dengan alam sebab dan musabab juga. Cuma ada kalanya Allah SWT dia bagi mukjizat tu lain lah keadaan. Kalau tidak, kok biasanya seperti biasalah. Kalau zaman dulu tak ada kemudahan, dalam keadaan tak ada kemudahan itulah macam ni. Tidak pula kata Nabi SAW bui kepada sahabat dia tu sebab bui kepada Abu Hurairah biar ingat banyak. Bui sehari banyak ingat, tak apa dah lah. Tidak tak begitu. Dia bui itu bukan dengan kehendak dia, bukan dengan sesuka hati dia, tidak. Allah SWT nak bagi. Itu kita nampak. Semua juga kalau nak buang air, nak apa susah zaman dulu. Nabi SAW sendiri pun pergi keluar rumah dia, pergi jauh. Bila dia nak qada hajat, ab'ada, dia pergi jauh. Sekarang dia tak perlu pergi jauh. Di rumah pun ada kemudahan. Dulu tak ada. Terkena dalam apa ni? Susah ni bukan orang biasa saja zaman dulu. Bahkan Nabi SAW sendiri pun begitu juga. Mana mengikut hukum sebab dan musabab, dan mengikut keadaan semasa. Umumnya begitu. Kalau dia turun, dia buat lagu tu juga. Dia balik cerita kat aku gini-gini. Ni ayat ni. Pada suatu hari, pada giliran dia, sahabat aku tu kata dia balik mari, dia pun ketuk pintu, derah lah, kuatlah ketuk pintu tu, dong, kejutlah dia. Maknanya sambil dia kata, dia ada ke? Dia ada ke dalam tu maksudnya. Dia tu maksudnya Sayyidina Umar. Aku pun terkejut lah, bangun pergi dengan cepat, pergi keluar, pergi jumpa dengan dia. Dia pun kata, sesungguhnya telah berlaku satu perkara besar. Ini hadis ringkas. Hadis yang panjang ada sampai beberapa lah hadis ni dalam Bukhari sendiri. Tetapi sebenarnya hak pendek inilah yang lebih sahih. Hak panjang tu dia campur bau dah. Nanti apabila sampai tempat dia kita akan bincang. Hak lebih sahih, lebih kemahnya hak pendek ni. Hak pendek. Dia ada kalanya begitu hadis ni. Sebab tu ulama-ulama dia tidak berapa suka kalau hak panjang-panjang. Ulama hadis. Hadis hak pendek tu lebih kemah. Sebab hak pendek ni lebih mudah nak ingat. Hak panjang tu takut ada tokok tambah ke, ada masuk lain, sambung gitu. Sebenarnya tidak sekali royak dalam cerita tu, beberapa orang ataupun beberapa peristiwa kemudian digabungkan sekali, itu akan menimbulkan kekeliruan. Dengan sebab itu ramai ulama hadis dia lebih suka kalau hak reka-reka. Dan kita pun kena beringat. Memang orang yang mengaji hadis dia tahu kalau hadis panjang-panjang ni kena beringat sikit. Banyak perkara mungkin kita akan jumpa di situ. Ceritanya disebarkan ataupun tersebar berita bahawa Nabi SAW cerah bini dia. Sayyidina Umar pun pergilah jumpa dengan anak dia Hafsah. Anak dia tu kan salah seorang isteri Nabi SAW. Dia pergi, Hafsah ni duduk jeri, duduk menangis. Aku pun tanya dia lah, kata Sayyidina Umar, adakah Rasulullah SAW cerai kamu? Cerai kamu. Kamu tu kunna, bukan atallaqaki. Adakah dia mencerai kau? Bukan. Adakah dia, yakni Rasulullah mencerai kamu, yakni isteri-isteri. Maknanya bukan Hafsah saja, orang lain. Sebab yang tersebarnya Nabi SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Nabi SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Apa ni? Hafsah pun kata, la adri, aku tak pasti. Aku tak pasti. Aku tak tahu ataupun aku tak pasti. Adri ini dengan makna tak pasti. Kemudian Sayyidina Umar kata, aku pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Aku pun tanya dia lah sambil berdiri, adakah engkau telah menceraikan isteri-isterimu? Isteri-isteri, bukan seorang. Isteri-isterimu.
Nabi SAW kata, la, tak ada. Fakultu, Sayyidina Umar pun ucapkan Allahu Akbar. Aku pun kata Allahu Akbar kerana suka sangat. Kerana suka sangat ataupun heran. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dia kata tu boleh jadi kerana suka sangat ataupun kerana dia heran. Macam mana boleh berlaku sampai begini, tersebar sampai begini, padahal benda tak ada pun. Itu dia. Inilah cerita. Hak Imam Bukhari naknya sikit je, iaitu pergi bergile-gile. Hak tu ya. Hak dia nak tu sudah terbukti ada di dalam hadis ini, iaitu pergi secara bergile-gile untuk mendapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu sudah ada dalam hadis ini. Hak tu hak dia nak pun. Kita kena ingat sama Bukhari ni. Kalau baca Bukhari ni, dia kena tengok tajuk dia, tengok hadis dia, apa maksud dia. Jangan lupa. Hak tu hak utama di sini. Hak tu hak utama di sini. Yang ni nak ayatnya untuk mendapatkan ilmu, kalau kita tidak boleh pergi tiap-tiap hari, tak boleh pergi terus, kita kena kira juga. Jangan boleh lepas gitu saja. Rugi besar kita. Duduk dalam majlis ilmu tu, majlis yang penuh dengan rahmat dah. Majlis yang penuh dengan rahmat. Pergi untuk belajar saja tu, malaikat istighfar dah. Dan doa dah. Untuk orang tu. Pergi saja tu pun Allah SWT mudah dah jalan untuk ke syurga. Itulah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Begitu besar kelebihan ilmu tu. Jadi janganlah kita abaikan. Hak tu sudah terbukti dah. Iaitu dia kata wa kunna natanawabun nuzul. Kami bergile-gile turun, yang ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ada dah dalam hadis. Hak itulah tajuk dia pun. Tajuk dia at-tanawub fil ilmi. Bergile-gile untuk mendapatkan ilmu. Ada. Cumanya di dalam hadis ini banyak lagi lah pengajarannya hak lain. Hak tu hak utama, hak Imam Bukhari nak kita bui dulu hak tu. Royak dulu. Lepas pada tu banyak lagi lah pengajaran. Dan Imam Bukhari pun dia mari hadis ni banyak kali akan datang ni. Banyak kali lagi untuk membuktikan benda lain pula. Dia mari pula hadis. Ada juga dalam hadis ni. Yang ni pengajaran ataupun ilmu berkenaan dengan perkara tu ada juga dalam hadis ni. Itu sebab dia mari banyak kali. Dia tidak seperti Imam Muslim dan lain-lain, tidak. Sebab apa? Imam Bukhari nak ajar kita lagu mana satu hadis kita nak dapat sebanyak mungkin faedah daripadanya, pengajaran daripadanya. Tengoklah cara aku buat. Sekarang ni aku mari sini ni sah. Lepas tu aku mari pula. Dengan maksud tu pula. Lepas tu ada lagi hadis tu lah. Nak ayatnya Nabi SAW kecek sikit je, tapi kita boleh faham banyak. Dengan sebab itu tidak pelik kalau Nabi SAW dalam masa 23 tahun pun boleh kita pakai untuk panjang hayat kita dan untuk sampai akhir dunia, sampai kiamat boleh. Apa sebab? Sebab sah hadis dia tu banyak pengajaran. Jangan kita ingat sesuatu sah sepuluh orang lain. Tidak begitu. Silaplah kalau lagu tu. Sebab itulah Islam ni dia boleh. Walaupun sebentar 23 tahun boleh sampai akhir zaman. Apa boleh? Sebabnya inilah cara Imam Bukhari ajar. Cuba faham lagu ni. Nampak selalu lah. Banyak pengajarannya. Di antara pengajarannya di sini yang penting iaitu kita boleh ketuk pintu orang. Boleh ketuk pintu orang. Dan kena ketuk pintu. Ikutlah dengan apa cara pun. Kalau tidak ketuk pintu sekarang ni ada loceng, apa cek loceng? Tak boleh masuk. Walaupun penting setara mana pun masuk dalam rumah. Tak boleh lagu tu. Sebab kita kan ramai orang kita dulu moga ketinggalan kan, ngaji pun tidak ngaji mana, lepas tu dalam keadaan susah masuk tu biasa je. Dalam masyarakat kita hak ni duk kembang gantung, duk mandi ke apa. Biasa ya kecek gitu kecek. Kecek. Itu tak kenalah. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia tidak begitu. Tak ada dia masuk tu gitu. Kena bagi tahu dulu. Kena bagi salam, kena minta izin dulu. Tak boleh tengok ke dalam pun tak boleh. Kalau pintu terbuka tengok ke dalam pun tak boleh. Nak kena izin dulu. Terbuka tu boleh jadi tidak sengaja. Ada orang duduk tidur ke macam-macam. Itu caranya. Itu pengajaran.
Yang keduanya, iaitu sahabat. Sahabat ni pergi riwayat Nabi SAW telah cerai bini dia. Ni kaedah besar ni dalam hadis ni. Dalam hadis ni kaedah besar ni. Ni jadi satu kaedah penting dalam dirayah hadis. Bukan riwayat, dirayah hadis. Dalam menilai hadis berdasarkan dirayah. Besar. Iaitu sahabat ni dia tidak pelawak. Tak pelawak semua. Semua maklum waktu. Semua terima. Tak ada pelawak. Sahabat ni semuanya adil. Mengikut kita ahli sunnah, lagilah as-sahabatu kulluhum udul. Itu kaedah yang diterima oleh semua sahabat. Sebab itu kalau orang lain ada kokek bahar gitu, tapi kalau sahabat tak boleh. Sebab semua terima. Kalau orang lain, orang tanya, siapa dia ambil daripada dia? Yalah kau dia. Dia tu ustaz mana? Bahar. Tapi kalau sahabat tak, sebutkan saja kata sahabat, tak perlu kita bahar dia. Dia tu siapa? Berapa hari dia dah ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak kira. Hak baru ni 19 hari je dah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dah. Kita tak boleh kata dapat kau 19 hari duduk nak boleh sebanyak mana? Tak boleh. Kalau kata sahabat, bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni penting. Maknanya dia tidak berbohong. Nak mereka hadis, nak mana-mana kata Nabi SAW kata, tak ada lah. Ulama-ulama kita sudah bukti dah. Sudah tengok, memang tak ada lagu. Tak ada berlaku. Tetapi apa ya sahabat ni pergi rayak benda tak betul? Dia rayak benda tak betul, dia lagu mana? Ini nak ceritanya, seorang yang baik, yang juru, yang ingatan dia baik, tak ada apa-apa masalah kita kata dia tu. Tapi boleh jadi cerita dia tu tidak betul. Orang betul setara mana, baik setara mana pun, ingatan dia kuat setara mana pun, kalau kata manusia, ya adalah tepat-tepat dia. Dengan sebab itulah ulama-ulama hadis kata kadang-kadang hadis itu sanad dia sahih, tapi kita kata tidak sahih. Apa sebab? Apa sebab? Sebab kita guna akal, dirayah. Akal itu mana? Logik. Logik mengikut kaedah dia lah. Hak ulama hadis terima, bukan logik biasa ni. Dak seluah-luahnya tidak. Misalnya sini, sahabat ni kita tentu dah kata dia tidak pelawak. Lepas tu dia rayak tak betul. Boleh jadi dia rayak tak betul ni dia keliru. Terkeliru tu boleh. Orang yang jujur, orang yang baik, sahabat sekalipun, dia mungkin terkeliru. Dia tersalah, boleh. Dia salah faham, boleh. Dia terlupa, boleh. Setara sahabat ni, boleh berlaku. Apatah lagi perawi-perawi yang lain, perawi hak di bawah ni, apatah lagi perawi-perawi yang lain, lagilah boleh. Sebab apa? Setara sahabat tu pun gitu. Dengan sebab itu, nak tahu benda-benda halus ini dia kena ngaji. Dia kena ngaji. Sebab itulah timbul misalnya orang kata Aisyah ni kan nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun, duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ya. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab yang besar-besar. Tapi ada ulama tak setuju. Tidak. Ini keliru ni. Keliru ni lagu dia. Dia bukan kata sanad itu tidak sahih. Dia bukan pertikaikan perawi-perawi. Dia nak kata perawi ni ada pendusta kau dalam itu. Tak. Tetapi dia fikir, nasabah Nabi SAW ni lagu tu. Lepas tu orang ramai akan kata lagu mana pula, akan timbul fitnah. Nabi SAW tak akan buat sesuatu yang menimbulkan fitnah. Orang boleh tuduh pula dia. Boleh tuduh pula dia ni kita learning orang kafir pun tak boleh terima bawah homo. Bawah homo tak boleh terima. Kita orang Islam ni mana kena lebih-lebih lagi. Ini termasuk dalam sesuatu perkara yang mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak pernah pula ada dalam riwayat ni sebut orang-orang kafir duk kata ke Nabi, apalah ni kau dengan budak kecil. Tak ada. Sedangkan benda ni benda sepatutnya dia ada peluang. Dia kalau ada peluang sikit, orang tidak gila, dia kata gila. Orang tidak suka sihir, dia kata sihir. Kalau dia ada peluang sikit je, dia akan kata. Kalau lah Nabi SAW di padang menulis, dia kata Nabi ni tulis Quran kau gapo. Dia boleh kata. Jadi tak pernah sabar Nabi SAW akan buat sesuatu yang memberi ruang kepada orang kafir untuk mengkritik dia, mengaibkan dia. Dan ini adalah sampai sekarang ni pun kalau orang royak, orang yang talis, orang-orang barat, ini salah satu menjadi masalah kepada dia. Apa ni Nabi lagu ni nampak sangat ni, gila nafsu. Walaupun kata cerita tu pun satu masalah juga, kata menikah dengan Khadijah tu umur 40. Tak apalah kalau kita terima lah kata waktu dah tersebar umum, kita kata, dia kata tak apalah menikah dengan janda belakang, padahlah boleh seorang anak tara apa 9 tahun. Jadi kata kena belakang, susah kita nak jawab. Dengan sebab itulah ulama kata tak kena tu, dia ada keliru tu dalam hadis. Sebab apa? Kita tengok dalam seramai-ramai perawi ni tak ada orang yang meriwayatkan hadis ni kecuali Hisham. Hak dalam Bukhari ni pun hak ada sebut ni, dalam kitab mana-mana pun Hisham tu. Maknanya orang panggil dalam istilah hadis madar dia, paksi dia ialah Hisham. Tak ada Hisham, tak ada hadis. Apa yang Hisham ni seorang ni, benda ni benda penting ni, benda besar ni, akan mengaibkan Nabi SAW. Dan benda pelik juga, jarang daripada yang lain-lain. Kalau lah itu ramai perawi tahu Hisham ni seorang. Apa Hisham ni? Itu ulama kaji, ulama yang tu yang mengaji hadis lama-lama tu, dia kaji benda-benda lagu tu lah. Sebab apa? Ni semua nak jaga kedudukan Nabi SAW. Jangan sampai boleh orang kafir mengaibkan dia. Sebab apa? Bila dia tercela, bila dia aibkan, maka orang boleh kata macam-macam. Dia kena bersih betul. Mana-mana hadis yang mencemarkan kehormatan Rasulullah SAW, kita kena perhati molek. Kalau sahih pun ulama kata kita kena ketepikan. Sanad dia tu sahih, kita kena ketepikan. Hisham tu lah. Lepas tu Urwah, dalam kebanyakan riwayat dalam Bukhari ni dia sebut Urwah kata, mengikut riwayat Hisham tu, Urwah kata bukan Aisyah raya aku menikah dak. Urwah tu kata yang kelirunya Hisham, anak kepada Urwah. Dan seramai-ramai anak murid Hisham ni, termasuk Imam Malik pun anak murid Hisham juga. Imam Malik pun anak murid Hisham juga. Hisham ni semasa duduk di Madinah, dia tak royak, tak ada seorang pun ulama Madinah tu, ahli hadis di Madinah tu tahu cerita. Tahu-tahu orang Iraq saja yang tahu. Bila Hisham ni berpindah ke Iraq, sana baru timbul hadis. Sedangkan dia selama mana dah duduk di Madinah tu, Imam Malik anak murid dia, tak ada dalam Muwatta tu sebut, tak ada. Imam Malik tak tahu pun cerita ni. Bahkan Imam Malik tak kenal banyak dengan Hisham ni. Dia kata Hisham ni banyak berubah lepas pada pergi ke Iraq ni. Mula dia tak ada. Imam Malik sebab itulah tak saya terima riwayat Hisham kalau hak selepas dia pergi ke Iraq. Hak sebelum tu dia terima. Sebab apa? Banyak celaru. Apa sebab celaru? Dia jadi nyanyuk Hisham selepas pada tu. Semua hadis-hadis hak ni cerita hak Aisyah nikah dengan Nabi SAW, Umar tadi, semuanya riwayat orang Iraq. Lepas tu daripada Hisham belakang, tak ada dah orang lain. Takkanlah benda sebesar ni kita nak letak atas benda tu sampai jadi aib Rasulullah. Ini bendanya yang dipikir oleh ulama hadis. Lepas tu dia tengok dalam Muslim, perang Uhud, Aisyah masuk pergi perang. Anas cerita dalam Muslim, Anas cerita, aku tengok beting Aisyah nampak sibuk, duduk aku air lah, duduk khidmat kepada orang-orang yang pergi perang. Dalam Muslim sebut. Maknanya nak pergi perang ni, zaman Nabi dulu dia tak pergi kalau bawah umur. Setara hak lelaki Ibnu Umar tu tak boleh masuk dalam perang Uhud. Sebab apa? Dia tak cukup 15 tahun. Tak cukup 15 tahun. Cukup apa ni 15 tahun kalau orang lelaki.
Orang perempuan macam mana boleh masuk? Takkan pergi nak perang ni nak menyusahkan orang. Kalau bawa budak umur 9 tahun, 10 tahun akan menyusahkan orang. Kalau kita kata umur dia 11 tahun, tak cukup lagi. Perempuan lagi. Sedara hak lelaki tu Nabi SAW tak boleh. Ni tentu dah dia pergi dalam perang Uhud, dia masuk. Tentu dah. Macam mana? Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang lain. Dan insya-Allah kita sudah ada dah CD tu. Kalau nak tengok dia khusus perbincangan tentang hak ni sudah ada dah. Hak ni kita rekas saja nak wayak scene ni bendanya perawi dia boleh keliru. Bukan kata kalau orang ni dah ulama kata dia dia baik, dia ni hafiz, maka dia tidak mungkin terlupa. Dia tidak mungkin tersalah. Dah. Tahu sahabat ni salah. Dia tersalah bukan dengan sengaja. Bukan dia berbohong. Dia boleh terkeliru. Orang ni dia boleh terpengaruh dengan khabar angin kadang-kadang. Dah tersebar dengan meluas sangat ni, jadi kadang-kadang dia pun tubik juga. Manusia. Bukan dengan sengaja tu. Sekarang sahabat, apatah lagi Hisham, apatah lagi orang lain hak bawah tu. Kita kena teliti benar. Dengan sebab itulah kita tengok kan, ulama-ulama hadis Syafi'i terima, tapi ulama lain tak terima hadis tu walaupun sahih. Iaitu hadis dua qala. Air ni dua qala. Kan? Kalau masalah Syafi'i kan dua qala. Kalau kurang daripada dua qala masuk najis kan? Walaupun tak berubah sifat dia tu, bau dia, warna dia, dan rasa dia tak berubah pun kotor air kalau masuk najis. Tapi kalau dua qala selagi tak berubah tu dikira suci air. Hadithul qullatain orang panggil. Hadis dua qala. Ramai ulama tak sepakat. Imam Abu Hanifah tak sepakat hadis tu. Imam Malik tak sepakat. Apa sebab? Padahal hadis tu sahih. Dia kata keliru. Mesti ada keliru. Abah panjang lah waktu tu. InsyaAllah bila sampai tempat dia kita bincang lah waktu tu. Cuma nak ayat sepintah lalu. Apa sebab? Sebabnya dia kata hadis ni hanya diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar oleh Ubaidullah saja. Apa benda ni benda penting ni. Bak najis, bak gapo ni. Kalau tak sah situ, tak sah lah sembahyang kita. Anak murid Ibnu Umar ni seorang tu cakap. Ramai lagi orang lain, bapa orang lain tak ada sebut. Tu dia nak muskil situ. Dia nak pegang tu. Apa tak ada sebut. Sedangkan benda ni benda penting. Orang Arab air susah. Semestinya maknanya dia ambil berat tentang perkara-perkara ni. Ni tidak. Tersebarnya di kalangan orang Iraq juga. Fuqaha Madinah hak 7 tu. Semua ulama akui fuqaha Madinah. Hak Imam Malik bersandar kepada dia lah. Tak ada seorang abuk sebut. Takkan tak tahu Ibnu Umar ni duduk mana? Dia duduk di Iraq ke duduk Madinah? Dia duduk Madinah. Macam mana orang Madinah tu tak tahu, orang jauh tu tahu. Itu orang panggil kaedah dirayah dalam menilai hadis. Sebab tu ramai ulama tak sepakat. Imam Malik tak sepakat. Imam Abu Hanifah juga tak sepakat. Tapi Imam Bukhari pakat. Tak apalah, itu masing-masing ijtihad lah. Nak ceritanya apa sebab? Sebab perawi tu dia mungkin tersalah. Kita jadi tanda tanya ni. Apa orang lain tahu? Misalnya kita kata anak sendiri tak tahu. Benda tu sepatutnya anak tahu. Kan? Timbul kemuskilan. Ataupun orang tempat tak tahu. Orang nunu. Dia berapa kali pergi situ. Dia mana pula tahu. Bagi ulama hadis dia ambil kira semua benda-benda tu. Barulah kita nak terima sesuatu hadis itu sebagai sahih. Kadang-kadang sanad dia sahih dah. Hadis dia tu tidak dianggap sahih oleh ulama. Kadang-kadang tengok kepada isi dia tu. Isi dia ni tak pernah sama. Misalnya baru-baru ni, seminggu dua lepas, dalam Bukhari sendiri, hujung Bukhari tu, kita nak habis dah Bukhari tu pun, hak di Masjid Kebakhrian, hujung tu hadis syarik. Semua ulama tolak. Tak ada ulama sini. Sebab itu Hafiz Iraqi, tok guru kepada Hafiz Ibn Hajar, dalam kitab dia, Alfiyah hadis dia pun sebut tak boleh pakai hak kata dia. Sebab apa? Syarik keliru. Ni semua ni kata syarik. Orang lain riwayat daripada Anas, tak ada lagu tu. Dia kata lagu mana? Semadana apa ni, Rabbul Izzah fatadalla. Kemudian Tuhan Rabbul Izzah mari dekat. Fatadalla, lalu dia bergayu. Tuhan tu bergayu.
Tuhan mari dekat. Sedangkan orang lain kata tidak. Hak mari dekat dengan Nabi SAW tu Jibril dalam rupa dia hak asal. Tu. Bukan Allah SWT mari bergayu. Lepas tu banyak lagi lah. Sini. Hadis dia keliru banyak. Hadis ni dhaif dia kata. Dalam Bukhari pun ada juga ulama kata dhaif. Walaupun hak kebanyakannya memanglah sahih hak tu. Tetapi setengah-setengah tepat tu apa sebab? Dia tengok tak pernah sabar benda lagu ni. Lepas tu tengok dalam seramai-ramai perawi tu dia seorang. Baik kita kata dia keliru daripada kita terima benda ni, benda besar ni, masalah akidah ni. Bukan boleh kita ambil daripada satu orang manusia. Orang lain ramai-ramai lagu apa tak ada riwayat lagu tu. Berapa banyak ni orang yang meriwayatkan hadis Mi'raj ni. Tak ada sebut lagu tu. Dia seorang. Kita nak jaga siapa? Nak jaga agama ke, nak jaga Nabi ke, nak jaga syarif tu. Tu benda. Itu kaedah tu. Kaedah. Sini ulama ambil daripada mana? Daripada ni lah. Sahabat Itban ni, dia terkeliru. Dia kata Nabi SAW cerak bini dia. Dia tidak pelawak. Kita tak boleh kata dia pelawak. Tetapi orang kan, kalau sahabat ni dia boleh keliru, boleh tersalah, boleh terpengaruh dengan keadaan, cakap-cakap orang kadang-kadang dia boleh. Tidak sama pun sekali kau. Takkan tak boleh berlaku. Benda macam dalam sepanjang hayat dia ni. Dengan sebab tu kena teliti. Tapi Sayyidina Umar tengok, dia teliti. Orang-orang gitu. Nak pergi tanya. Nak pergi tanya. Ni sikap sepatutnya. Bila orang gitu, jangan tak dengar. Orang tu dengar. Tapi kena teliti. Tengok Sayyidina Umar. Dia pergi tanya tu diri sendiri. Apa ni? Kita teragak-agak tanya, dia ada lagi kan? Dia pergi. Mula-mula dia pergi jumpa dengan anak dia. Anak dia Hafsah. Duk jeri. Mana anak dia pun nak sabar dah kalau sahabat tadi pun keliru. Dah anak dia sendiri pun keliru juga. Siapa menangis? Apa yang jadi lagu ni? Cerita dia nya begini. Dia di Madinah ni ramai juga orang munafik. Setengah-setengah ulama dia sebut sampai 400 orang munafik. Munafik di Madinah ni. Dia cari peluang. Sebab tu kita kata kalau kita tengok Nabi ni, kalau ada peluang sikit selalu dia tengok peluang je. Kalau nampak sikit nak suruh pecah keluarga Rasulullah, nak suruh keliru, nak suruh macam-macam. Pernah satu kali Nabi SAW jatuh kuda kelecah, luka juga di lambung dia dan di kaki dia kelecah. Dia pun beberapa hari duduk atas loteng dia. Masyrubah dia panggil. Masyrubah tu bahagian atas rumah ada loteng. Duduk atas tu, dia tak turun lama. Semaya pun dia tak pergi masjid. Ada sahabat yang pergi semaya belakang dia. Orang-orang munafik ni dia ambil cerita tu, dia sebar. Dia sebar kata Nabi ni cerah, sebab tu dia tak pergi rumah ni. Orang Tuhan ni. Bila sebar ni kan benda sebaran ni kan, bila tersebar dah. Orang yang menyebar tu pun dah, dia kira kalau tidak 100 orang, 2 orang pun tak apa dah. Ada juga orang jenis tu. Dia kira 2 orang lekat tak apa dah. Ajaran sesat ke apa, dia tahu dah tak masuk akal. Apa yang dia sebar? Dia kira kalau tidak semua orang pun, seorang 2 boleh tak apa dah dia. Percaya ke dia? Dia cara syaitan lagu tu. Cara syaitan memang lagu tu. Ini benda. Jadi sampai benda ni tersebar gitu sekali. Sebab apa? Mungkin mana orang tahu dia ni munafik atau tidak munafik kau kan? Duduk sekali dengan kita. Tiba-tiba kalau dia sebar. Tu biasa mulut ni kan payah. Mulut ni kita nak kunci, nak jahit, kita kata lagu mana? Bila terlepas seorang je. Sebab tu ada orang kata rahsia ni antara 2 orang. Kalau lebih tu tak boleh nak pergi dah. Dia boleh pergi, boleh terbuka sebanyak mungkin. Tengok isteri Nabi SAW, dia kata aku tidak pasti. Duduk menangis. Sebab dia menangis tu pasal? Sebab tersebar saat ni lah. Okey. Sebab tersebar saat. Padahalnya gitu. Ya saya nak apa pergi jumpa dengan Rasulullah. Aku sambil berdiri tanya. Maknanya ada kalanya Tok Guru duduk. Itu pun Imam Bukhari ambil juga di tempat yang lain. Anak murid berdiri tanya, boleh? Tidak semestinya anak murid dia kena duduk cokoh duduk bertanya. Tak mesti. Jika perlu nak tanya sikit sambil berdiri buat apa ni? Itu pun salah satu juga
cara nak mendapatkan ilmu tu, ada murid berdiri tu, duduk boleh. Sayyidina Umar pun tanya, adakah engkau telah menceraikan isteri-isterimu? Nabi SAW kata, tak tu dia. Tak ada. Mana betul dah lah. Selesai masalah. Tapi buat apa je kadang-kadang orang ni kata, dia payah. Dia kena orang yang jiwa kuat juga. Orang yang semangat tinggi. Kalau orang biasa-biasa ni kadang-kadang dia takut nak tanya tu pun takut. Kadang-kadang dia ketar nak tanya tu. Nak tanya gerai tu ambil gerai. Orang lambat ni macam-macam. Kadang-kadang benda tu dengar cerita, dia lambat tak boleh ketanya tu. Alangkah baiknya kalau tanya selalu. Selesai masalah. Ni tidak duk kecek kolek belakang. Tu diri duk ada lagi. Tak boleh tanya. Kau sebenarnya lagu mana? Dengan sebaran orang ni kadang-kadang timbul macam-macam fitnah. Orang duk mengajar hak betul jadi kata tak betul. Kalau kita pakai hak tu tak tanya tu tak betul tu putih mana? Putih mana? Okey jelas. Tapi tidak begitu kadang-kadang. Orang ramai. Setengah-setengah sahabat ni kan jumpa dengan Nabi dia ketar. Nabi SAW kata jangan gitu. Sebab apa? Aku ni serupa kamu juga. Sebab apa? Dia biasa dengan cara lain kan. Cara lain kalau depan raja lagu mana. Dia buat Nabi ni gitu. Padahal tidak gitu. Tapi sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Umar tidak. Cuba tengok ni. Bila dia itu sahabat dia cerita tu malam tak kena tidur dia. Pagi lagi pergi dah. Jumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW duduk di atas lautin, minta izin 2-3 kali. Nabi SAW senyap. Nabi SAW kadang-kadang dia tak jumpa dengan orang. Kan seperti kita dah kadang-kadangnya nak rehat, nak gapo. Dia dalam keadaan uzur tu. Ada hal dia sendirilah. Sayyidina Umar berkata dia nak jumpa dia. Lepas tu ada orang jenis tu kan. Ada orang kalau tak boleh tak pakai dak lah. Sayyidina Umar tanya, Nabi SAW kata, dak habis lah. Waktu Sayyidina Umar kata, Allahu Akbar. Maknanya kita berjaya lah. Musuh tu rupanya musuh sebar. Yang jadi tersebar tu musuh. Kadang-kadang kita ni boleh terpengaruh. Jadi kecek juga. Misalnya ada dalam surat khabar, benda tu tak salah lagi betul tak betul, kita pun kecek jadi kecek. Jadi panjang jadi kau banyak lah. Benda tu tak tahu mana lagi. Allahu Akbar. Lalu selesai lah. Ada daripada cerita-cerita ni lah juga ramai orang yang tidak faham. Dia kata Nabi SAW pernah cerai isteri dia. Tak ada. Nabi SAW tak ada cerai bini. Hak dia cerai tu memang hak tak sih dia. Tak sih dia kerana dia tak cerdik lah. Kerana dia tak cerdik. Adalah dalam Bukhari, dalam apa pun ada hak tu. Tu tidak bini dia. Hak tu adalah. Tapi kalau hak dia sudah duduk sekali, tak ada seorang pun isteri Nabi ni yang dicerai. Hak adanya apabila isteri-isteri dia ni dah muka orang lain, senang berlaku, pitih pun banyak dah, orang Islam pun kaya raya dah di saat akhir tu. Muka orang lain pun pakai juga gelar, subat dan sebagainya. Jadi bini-bini Nabi pun kalau dia perempuan kan, dia manusia biasa, bukan Nabi. Adalah sungguh-sungguh di kalangan puak dia tu. Nabi SAW marah selalu lah. Hak tu lah turun ayat in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kamu nak dunia dan perhiasannya, mari. Aku nak bui lah kamu nak. Dan aku nak lepas lah kamu. Nak je. Nak je. Tapi adakah isteri Nabi mana-mana tu pilih dunia? Tak ada seorang pun. Lepas pada tu dalam ayat tu sebut isteri dia semua nak Allah dan Rasul belakang. Jadi cerita hak kata cerai-cerai tu tak ada. Ini semua ni hak tu sebar sangat ni musuh Islam. Dia nak tengok keluarga Rasulullah. Tak percaya. Nabi SAW dia orang lembut. Dia orang halus. Kalau kahwin, kata orang kahwin, keluarga kahwin, nak suruh Nabi menikah, dia menikah. Tetapi dia tanya dulu perempuan tu, nak ke dia? Kalau tak saya tak apa. Dia jenis lah, bukan jenis gelojoh. Dengan sebab itu kita kata kalau nampak gambaran gelojoh ke, nikah dengan budak ke, kita tak pernah sabar dengan Nabi SAW.
Tak pernah sabar. Sebab ada perempuan yang dia kata tak semua pergi jauh daripada aku. Nabi pun kata cerah. Hak tu ada. Tapi dia tak ada duduk sekali. Dia tak ada duduk sekali. Tapi nak kata hak ni Hafsah ke, Aisyah ke, orang-orang ni ke, Nabi SAW pernah cerah Saudah ke, tak ada. Apa lagi kita nak kata Saudah tu? Ada juga riwayat ni. Sebab tu ya kita kena mengaji hadis. Kalau tak mengaji hadis kak, orang duduk sebar ni macam-macam. Dia kata Nabi macam uguk lah Saudah ni. Dia muka Saudah ni tua dah kan, katakan. Kalau giliran dia Saudah bui tu kepada Aisyah. Giliran dia. Sebab kononnya kalau dia tak bui giliran dia, Nabi nak cerak dia. Dia katakanlah, dia kata kalaulah asal Nabi tidak cerak aja dia, tak apalah giliran dia tu dia bui kau. Adakah patut benda-benda lagu ni? Adakah patut Nabi SAW ni lagu tu? Dah. Memang ada. Dia sendiri nak bagi. Dia sendiri. Bukan kerana ada ugutan ke, ada begini-gini ke. Tak ada. Tapi banyak juga tersebar dalam masyarakat. Dalam kitab-kitab pun ada juga. Disebut gitu. Padahal tak ada. Tak ada. Maknanya Ustaz, tidak pernah berlaku lah perceraian di kalangan isteri Nabi ni. Tak ada. Tak pernah. Kalau ada orang kata itu tak betul, bohong. Masih ada sebut memang dicerai. Memang. Tak betul lah. Ni tengok ni. Ada. Memang ada. Cuba kita tengok ni. Ni Bukhari. Nabi kata lak, dah. Kalau ada dia, ada aku tidak cerai semua, aku cerai hak tu. Dia ya. Ni dak, dia menafikan semua. Sebab dia tanya, adakah engkau menceraikan isteri-isterimu? Dia bukan tanya, adakah engkau menceraikan Hafsah? Dak. Mana isteri tu nafi daripada semua. Tak ada. Kalau ada, mesti dia kata, aku tidak cerai hak ramah ni, hak tu. Misalnya dia sebut, mesti dia sebut gitu. Ni dak. Hak ni sahih. Kita tak boleh pakai hak lain. Kalau ada dalam kitab, nak kira ada dalam kitab, banyak perkara lah ada dalam kitab. Kitab tu setara mana? Ada dalam Bukhari ke? Dalam Bukhari tak ada lagu ni, ada. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai semua. Tak boleh pakai. Tak pernah sabar Nabi SAW tu apa ni akan buat gitu. Ini mengaibkan Rasulullah SAW. Apatah lagi sanad dia tak tahu mana. Kalau sanad dia sahih pun tak boleh pakai. Itu mengikut ulama hadis gitu. Bukan kata ulama hadis dia tahu baca hadis gitu, dia tahu hadis banyak sikit pada orang lain. Tak, tidak lagu tu. Dia pandang dari segi benda ni menyentuh kehormatan Nabi SAW. Kalau menyentuh tak boleh. Sebab apa? Benda tu tak betul sekali. Kalau tidak, tak betul lah. Innaka la'ala khuluqin azim. Kau berada di atas akhlak yang mulia agung. Akhlak mulia kan dia? Lagu tu. Ni akan datang kita akan bincang juga hak masalah hak panjang. Hadis hak ni hak panjang. Hak panjang tu dia bercampur bau. Iaitu Nabi sumpah tak boleh duduk sekali dengan bini dia. Hak tu pun ada masalah juga tu. Nantilah bila siapa tempat dia. Banyaklah cerita ni. Hak betul ni hak ni. Hak ni. Hak rekah ni hak betul. Lepas tu ada pula kata Nabi SAW ni dia sayang kepada Aisyah. Apa sebab sayangnya? Sebab Aisyah ni comel. Sebab itulah tanya kalau giliran bini-bini dia tu tanya, esok aku mana? Maksudnya isteri-isteri dia tu payah belakang. Dia tanya tu mana tu, maksudnya dia nak Aisyah lah. Adakah patut riwayat-riwayat lagu ni disebarkan? Mana adanya benda tu? Tak ada lagu tu lah. Kalau lagu tu apa ni kurangnya orang sekarang ni kalau menyakiti isteri dia pun nama Nabi ajar gitu. Dia tanya bila rumah Aisyah depan bini, adakah patut lagu tu? Takkan dia buat lagu tu? Takkan lagu tu. Hak sebenarnya di saat akhir dekat dia nak mati tu jadi ada tanyanya, esok aku mana? Bini dia royak lah. Sebenarnya sebab dia tahu dah dia akan mati di rumah Aisyah. Bukan kerana saya, kerana hak zahir ni, hak dunia seperti orang biasa ni. Tidak. Dia tahu dah dia akan mati di rumah Aisyah. Seseolahnya dia menanti hari itu. Itu sebabnya.
Dah bukan sokmo. Dia duk tanya tu. Kalau tanya mana menyakiti hati isteri-isteri lain, adakah itu yang dia nak ajar kita? Sebab apa yang berlaku kepada dia tu, mana kita kena tolak dia. Uswatun hasanah kan? Ikutan yang baik, apa lagi tu? Dengan sebab itu tak ada semua cerita. Tak ada. Biasa aja dengan isteri-isteri dia. Bahkan Nabi SAW sampai menangis doa dengan Allah SWT. Dia kata setakat tu yang aku boleh buat. Kalau aku ada kurang lagi, kau ampunkanlah aku. Hak dia dengan isteri-isteri dia, aku sudah buat dah setakat mana hak boleh, hak mampu. Kalau ada lagi kurang, ada lagi taksir aku, maka minta Allah SWT ampunkan. Takkanlah dia dengan sengaja nak kata lagu tu. Tak pernah sabar tu. Pasal bercanggah dengan hadis-hadis yang lain, bercanggah dengan Quran. Itulah maknanya cerita ni tak betul. Dan hak kata tadi, nak ceritanya Nabi SAW ni tak ada kepentingan dunia. Orang-orang hak duduk sekali dengan dia tu pun tak ada juga dunia. Orang tak boleh kata Nabi SAW berjual ni, mari dalam dunia ni, buat tugas ni untuk dunia, untuk kepentingan keluarga dia, tak ada. Itu sebab dia tak say sangat bini dia tu terlibat dengan benda-benda dunia. Sebab dunia ni tak su. Dunia ni tak su. Itu sebab dalam Quran tu tekan selalu, kalau bini Nabi, kalau orang lain tak apa. Orang lain tak apa. Moga boleh pakai tali tekak kau, kita kata ruban kau, cincin kau, gelar kau. Ni bini dia pakai gelar, dia kata kalau benda itu gelarmu tu neraka, pakailah, kata dia. Siapa begitu? Ada ketika. Tapi bukan semua, ada ketika. Ada ketikanya dia sendiri pakai kepada anak dia gelar tu, kepada bini dia bagi, ada juga. Tapi ada ketika, boleh jadi pada ketika tu dia kira orang lain ada memerlukan, tak pandai kita. Itu cara dia didik keluarga dia, anak bini dia. Rasulullah SAW bukan jenis dunia apa tidak. Itulah bendanya yang kita dapati dalam hadis ini. Dan cerita ni bila sahabat tu kata sudah berlaku satu peristiwa besar. Sayyidina Umar pada ketika tu dia duduk ingat, moga ada puak-puak rasan tu, ada ura-ura, ada bunyi-bunyi khabar angin, mereka akan menyerang Madinah. Sayyidina Umar kata, puak-puak tu mari dah apa? Puak-puak tu serang kau kita. Sahabat dia ni kata, tidak, bahkan hak lebih besar lagi daripada tu telah berlaku. Gapo dia? Ni nak Rasulullah SAW sudah cerahkan isteri-isteri dia. Habislah situ, kemudian kita pergi kepada bab seterusnya, babul ghadab fil mau'izah wat ta'lim idza ra'a ma yakrah. Ini bab marah pada ketika memberi nasihat dan mengajar. Apabila seseorang itu, yakni seseorang guru itu ataupun penasihat itu nampak sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak kena, nampak benda yang tak molek lah. Di satu perkara lain pula Imam Bukhari nak ajar. Ini semua dalam bab ilmu ni. Kalau kita ambil ni kan, kita dapat ambil usul kaedah pendidikan untuk guru, untuk pelajar, semua kita boleh ambil bab ilmu. Banyak benar pengajaran. Iaitu Imam Bukhari nak cerita, bolehkah tidak cikgu ataupun guru ni marah? Kau guru ni molek lembut tak mau, maaf saja. Lagu mana? Dan marah ni molek semua kau tak molek. Kalau kita tengok kan banyak tempat kan Nabi SAW ni tak marah, lembut dia. Orang lain nak marah dia tak lagi. Di sini dia marah, ada ketikanya dia marah. Apa maksud? Ada ketikanya dia kata, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Hakim tidak boleh membuat keputusan ketika dia sedang marah. Mana tak boleh. Tapi itu hakim. Hakim memang tak boleh. Hakim memang tak boleh. Imam Bukhari nak ayat sini beza di antara hakim dengan cikgu, dengan pendidik. Beza. Jangan kita ingat dan Nabi SAW kata begitu, kita pun tak boleh. Tidak. Beza. Sebab hakim ada hadis tu, dan kesan dia tu besar. Kesan dia. Dengan sebab itu Imam Ahmad mengatakan kalau hakim tu dalam keadaan marah dia buat keputusan batal.
tak jadi. Dan kalau tertuduh tu, dia nak angkat lagi kes dia, rayu lagi. Atas dasar ada bukti dia pada ketika tu hakim malu. Atas dasar dia boleh batalkan. Itu mengikut kaedah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata dia tak boleh, hakim tak boleh buat keputusan pada ketika sedang malu. Tapi berbeza dengan guru. Sebab guru lah guru. Tapi Nabi SAW ni marah sama ke? Tidak juga. Baikkan sama ke? Tidak juga. Bahkan Nabi SAW itu terkenal dengan rahiman, rafiqah. Seorang yang pengasih, penyayang orangnya, dan seorang yang lembut. Nabi SAW ni seorang yang lembut, seorang yang penyantun. Dia boleh memaafkan. Dia boleh memaafkan. Tengok orang kafir Mekah tu kan, setara mana buat ke dia. Kalau kita baca sejarah dalam hadis atau dalam sirah tu benar lah. Tapi bila Nabi SAW berjaya menguasai Mekah, apa dia buat? Dia kata idhabu fa antumut tulaqa. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kamu bebas. Aku tidak hukum apa-apa kamu. Nabi kata begitu. Dia pemaaf orangnya. Dan kalau tempat-tempat tu kita tengok kan, ada Arabi kencing dalam masjid kan, sahabat-sahabat tekan dia larat. Dan dia tidak marah. Lepas tu dia tegur dengan baik, wayak di masjid tak boleh tempat ni. Lepas tu dia suruh sahabat-sahabat dia curah air situ, satu beldi. Itu cara dia. Biasanya gitu, dia lembut. Begitu juga Nabi SAW dalam semaya, ada tiba-tiba sahabat dia pergi kecil tengah semaya. Hak lain-lain pun tengok celur belakang ke dia. Dalam Abu Daud ada sebut itu. Ni. Apa ni? Dia sebut kepada dia, malakum tanzuruna ilayya bi'ainin syadrin. Dia pun kata dalam hati dia dia, apa pokok ni tengok ke aku ni celur belakang ni, kata dia. Jadi pokok orang lain tu tengok celur belakang. Lepas tu Nabi SAW nasihat ke dia, ini semaya tak boleh kecek barang-barang luar, hanya ada baca ayat gitu-gini, tak boleh. Nabi tegur dengan baik. Orang tu kata dia tidak hardik aku, dia tidak jerkah aku, dia tidak kata tak molek aku. Dia adalah sebaik-baik pendidik. Dia sebut. Itu tempat tu tengok. Sebab apa? Orang ni tak tahu lagi. Dulu dalam sejarah sembahyang, di peringkat mula-mula memang sembahyang boleh kecek dalam sembahyang. Mana-mana perlu tu. Misalnya nak tanya berapa rakaat? Boleh. Tengok-tengok sembahyang. Bila-bila sembahyang Allahu Akbar, berapa rakaat? Tu pun banyak. 2 dah misalnya. Boleh lagu tu. Di peringkat permulaan, lepas tu mansuh lah. Waktu tu sudah mansuh. Akhir sekali tak boleh lah kecek tu. Sekolah ni lah. Satu ketika dulu gitu. Jadi dia tidak tahu bila masuk, bila tidak. Sebab tu dia kecek tu. Orang lain pun celok tu. Apa dia pun ni? Pakat celok kat aku belakang ni. Tapi Nabi SAW tidak gitu. Dia tengok tempat, kalau orang ni tak tahu molek lagi, dia royak. Dia royak dengan lembut. Itulah caranya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain, dikatakan innar rifq la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u an syai'in illa syanahu. Rifq ni, sifat lembut ni, beralus ni, tidak ada pada apa benda pun melainkan akan mencantikkannya, akan menghiasinya. Dan sifat lembut dan beralus ni tidak dihilangkan, tidak dibuang daripada sesuatu apapun, melainkan akan merosakkannya. Itu hak Nabi SAW kata. Riwayat Abu Daud, Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain ada sebut gitu. Maknanya sifat lembut tu digalakkan. Beralus tu molek. Beralus, sifat beralus. Nabi SAW beralus. Tiba-tiba sini dia kata marah ni. Nampak kasar kan? Nampak kasar. Dalam ayat Quran disebutkan, walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Dalam Quran juga disebut, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat Tuhan itulah kamu ni jadi boleh berlembut dengan mereka. Nak berlembut-lembut ni payah rupanya. Sifat lembut, sabar, gapo ni, penyantun ini payah.
Ada hak ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kau tu kasar, kerah, nescaya mereka akan lari daripada sisimu. Maknanya dia sebut sifat Nabi tu tidak gitu kan. Marah-marah ni semacam kasar juga, tidak lembut, tidak bergaluh juga marah-marah ni. Imam Bukhari nak ayat, dia tahu hal tu. Semua dia tahu ayat-ayat tu, hadis-hadis tu tahu belaka. Tetapi pendidik ni ada tempat-tempatnya dia perlu malu. Tak kira lah pendidik tu ayah ke, guru ke, siapa ke, orang atas lah, dia kena ada lagi. Dia tak boleh apa ni, dia tak boleh jenis lembut sama ke mana-mana pun. Lembut sama ke mana-mana, tak boleh lagi. Punah jadi, anak buah jadi punah, anak pun jadi punah juga. Dia kena ada juga ketika marah, tepat yang patut marah lah. Tepat yang patut marah. Sebab anak buah tu pun kalau dia memang salah dan memang tepat tu patut marah, dia akan sedar, dia akan menghargai pula. Sebenarnya kalau kena pada tempat tu, serupa dengan orang nak baiki sesuatu lah. Kalau dia ketuk pun ketuk dengan maksud nak baiki, bukan maksud ketuk nak punah. Kalau ketuk kereta, kau ketuk gapo, maksudnya ketuk nak baiki, tak apa. Hak ni pun termasuk dalam hak tu lah. Termasuk dalam hak tu. Nabi SAW marah pada ketika dia memberi nasihat dan mengajar. Apabila dia nampak sesuatu yang dia tidak senangi, dia tidak suka ada berlaku, dia akan marah lah. Makna marah ni sesuatu unsur yang perlu dalam pendidikan. Tak boleh tak marah, kena ada juga marah. Kalau tak ada langsung tak boleh. Dan Nabi SAW pada ketika dia mengajar ataupun dia memberi nasihat, kadang-kadang merah muka dia, suara dia konai, macam marah lah. Lain. Pada ketika dia membuat keputusan, lain. Hak tu hendaknya. Imam Bukhari nak cerita ini dalam bab ilmu. Dalam bab ilmu, kalau ada marah tak apa, kena tepat dia. Misalnya di sini riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, dia kata ada seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni kira-kiranya tak boleh nak ikut. Dalam setengah riwayatnya lebih terang lagi, inni la ata'akharu 'anis salah. Aku tak pergi sembahyang, aku hampir-hampir tak boleh nak ikut dia ni. Sebab apa? Si fulan tu duduk sembahyang panjang, baca panjang. Ada orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mengadu ni namanya Hazam bin Ka'ab. Hazam bin Ka'ab, sahabat tu namanya Hazam bin Ka'ab. Beringat sikit masalah nama-nama ni, kita pusing benar nama-nama ni. Kadang-kadang yang bubuh koksi bunyi Arab padahalnya makna lagu lain dah. Ada yang bubuh dengan makna Hazan, H-A-Z-A-N, itu makna sedih pula. Ni Hazam ni makna kemah lain. Hazam bin Ka'ab, ni sahabat ni. Dia pergi tanya, dia pergi rakyat kepada Rasulullah. Dia kata, dia kira-kira tak boleh nak sembahyang lah. Mana hak ni hampir-hampir aku tak boleh turut dia. Tapi setakat ni aku turut lagi, tapi kat maknanya tak gerak ni kalau lagu ni. Itu kalau berdasarkan riwayat ini. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang lain, mula-mula dia turut, lepas pada tu dia tak pergi sembahyang. Sembahyang jemaah dia tak pergi. Dia nya nak sangat sembahyang jemaah, tahu pahala besar ke apa, tapi tak ada arah lah lagu ni. Dia hanya sepanjang hari penat buat kerja. Orang-orang Ansar ni kebanyakan mereka petani dan peladang. Sepanjang hari dia buat kerja, tiba-tiba sembahyang panjang, dia baca panjang, tak cakap lah. Dia ni kalau nak tinggal sembahyang tak boleh jemaah. Kalau pergi sembahyang, lagu tu lah keadaannya. Nabi SAW pun berucaplah, tidak pernah kata sahabat ni dia tengok Nabi SAW dalam mana-mana ucapan dia nampak lebih marah lagi daripada pada hari itu. Dia kata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai manusia, ataupun sahabat-sahabat An-Nas dengan makna sahabat-sahabat, innakum munaffirun, sesungguhnya kamu meliarkan orang. Sesiapa yang jadi imam kepada orang, dia kenalah baca ringkas. Dia kena ringkaskan sembahyang dia tu, kerana
ada di antara mereka itu orang sakit, orang yang lemah, dan orang yang ada hajat dia, ada keperluan dia. Dia kena ambil kira gitu. Nabi SAW marah sangat. Di sini makna ada marah lah tu. Makna tak faham lagi rakyat dah. Nabi SAW kalau hak dia rakyat dah, dia marah lah. Kalau dia tak rakyat lagi, dia tak marah. Ataupun dia kira orang ni tak tahu dia rakyat dah. Orang ni orang baru ni, orang tak tahu, dia tak marah. Marah kecek gitu pun, kasar pun, dia tak marah. Tapi kalau dia sudah rakyat dah, hak ni makna dia rakyat dah, tak faham lagi, marah lah. Rakyat dah kan makna kira-kira je. Rakyat dah kan apa ya, tak faham lagi. Memanglah ada kelebihan Quran tu, baca Quran tu boleh jadi kamu akan berasa lazat, nikmat, syok dengan baca Quran itu. Tapi kena fikir kata orang lain. Kena fikir kata orang lain ni. Semaya jemaah kan ni. Jadi siapa sahabat ini? Sahabat ini ada dua pendapat berdasarkan dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Mu'adz, satu lagi riwayat mengatakan Ubay bin Ka'ab. Tetapi kalau dalam riwayat hak umum begini, fulan dia kata, kerana fulan itu memanjangkan sembahyangnya. Kalau sebut fulan secara umum gitu boleh jadi kedua-duanya. Sebab sebenarnya telah berlaku daripada dua orang sahabat. Tetapi kalau hak sembahyang Isyak, hak sebut sembahyang Isyak panjang, itu tentu Mu'adz. Kalau hak sebut hak sembahyang subuh tu panjang, hak tu tentu Ubay. Hak tu tentu Ubay. Itu benda kalau dalam hadis ni, kalau dia sebut sembahyang Isyak, maksudnya Mu'adz. Kalau orang kata orang lain tak betul. Memang hak tu Mu'adz. Kalau sembahyang subuh, Ubay. Begitu. Mengikut ulama-ulamanya dia terima. Begitulah. Tak kiralah sembahyang subuh ke, sembahyang Isyak ke, maghrib ke, apa-apa sembahyang lah. Kalau berkait dengan jadi imam ni, tak boleh. Tak boleh. Dia kena ambil kira orang ramai masyarakat. Dia kena ambil kira orang ramai. Inilah maknanya agama Islam ni, dia jaga orang ramai. Dia tidak kira hak sedih itu boleh jadi rasa sedap ke apa. Tak kira hak. Tetapi kalau kita maklum, orang ni nak main baca panjang sepuah bulan puasa tu, kita kata habis Quran pun dah nak. Tak apa. Nabi SAW pun ada sembahyang panjang. Bukan dia bila jadi tu imam sembahyang baca rekah semua, tak juga. Tapi dalam keadaan dia maklum. Untuk umum ni orang ramai ni tidak begitulah. Pakai hak Nabi SAW kan. Sebab kita tidak tahu. Kalau Nabi SAW orang boleh sembahyang dengan dia tu pun satu nikmat, satu kelebihan. Memang orang nak dengar dia baca tu juga panjang. Bila-bila dia baca tu lah, sahabat-sahabat duduk hafal, ingat Quran tu, dia baca ayat ni baru tu, sahabat boleh tahu. Dengan sebab itu perlu. Dan sahabat-sahabat pun tak ada berasa keberatan. Ini dia nak ayat untuk orang lain. Orang lain pun kalau sekiranya sebab tu tidak ada, semua gagal-gagal. Kita ni tak kuat lagi ni. Kita ni sini ni bulan puasa nyoh dah. Dulu tu Alha tu lah. Alha kebutakah tu je lah. Apa ni kalau tarawih, ni tak lama nak tarawih. Tapi lah ni ramai orang kita nak semua Quran. Barulah ada reganya duduk ngapa Quran tu, ramai ada juga kan duduk ngapa Quran. Dia pun boleh praktis dari situ. Orang ramai pun boleh lah menikmati lain sikit daripada skala. Baguslah waktu tu memang dibuat oleh sahabat-sahabat pun. Tapi setara tu pun tak cakap dah. 20 pun tak cakap. 8 pun tak juga. 8 pun tak juga. Biarlah kita kata ada khilaf lah. Hak 8 pun tak buat ni. Kalau hak 8 tu nak baca panjang lagi, penat lagi. Kalau hak 20 tu boleh kira sikit, boleh pendek-pendek sikit kan. Kalau hak 8 ni mana? Kita ni lemah. Tapi saya semasa duduk di Pakistan dulu, saya sama-sama mengaji. Orang kau tu kuat. Dia gagah, nelal, berani, tak takut mati ni. Dia semayang lepas Isyak tu sama subuh. Sebuah Quran. Saya lah. Kita tak ikut, tak cakap. Tak cakap. Begini jadi tu imam. Mungkin ngapa Quran belakang kan? Lepas Isyak sama subuh, sebuah Quran. Bukan sejuk. Sampai dekat subuh tidur sebentar.
Esok baru ngaji. Oh, nelai nama tu nelai. Esok ngaji. Ngaji tak talah. Bangsa dia jadi nelai. Pokok Afghanistan tu nelai tu. Pokok tu. Kau senyek payah tu nama tu. Dia main jenis tu habui gagah lah, gagah. Tidak mudah hala. Dah bayar kan, mana ada buat kita ni sebuah Quran semalam ni bulan puasa. Dia buat di universiti tempat ngaji tu biasa. Masjid ramai-ramai ni, orang ramai ni lain. Biasalah seperti kita sini lah, sebuah Quran gitulah. Ni kumpulan lain, pelajar-pelajar. Kumpulan pelajar ni suku pula sebuah Quran. Nak malam habis. Tapi kepada orang yang nak lagu tu kan ada peluang juga kan. Ada peluang. Boleh habis Quran semalam ni. Nak cari mana peluang lagu tu. Begitulah. Nabi SAW marah saat ni lah. Tak boleh buat lagu tu. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kamu diutuskan untuk memudahkan orang, bukan kamu diutuskan untuk memayahkan orang. Tu asas dia. Tu asas Islam, iaitu nak suruh mudah, bukan nak suruh payah. Kata wajib 5 waktu sembahyang, jemaah, maulid pun dia ada cara, dia kaedah dia. Kena jaga unsur mudah tu. Jangan sampai jadi menyusahkan orang. Kita ni diutuskan untuk memudahkan orang, bukan untuk memayahkan orang. Kalau ada unsur payah tu ada tak kena tu, ada tak kena. Kalau ada payah-payah, terutamanya dalam dakwah kepada orang yang bukan Islam. Kena melera benda ni penting ni. Tak boleh kita buat payah. Di sini Nabi SAW marah, nampak tu jelas. Dia marah, tak apa marah. Itu Imam Bukhari nak ayat. Sebab apa? Ni dalam bab mengajar. Dalam bab mengajar ni apa ni, Arabi sana, orang darat marin pun mengajar juga, tapi orang tu dia baru. Ni anak murid hak skala. Anak murid hak skala ni hak duk ikut anak hari ni tak apa. Kita nak tunjuk marah ke nak gitu gini. Tapi orang hak tak tahu nahwu, hak tak tahu ke satu, tak boleh nak marah selalu. Tengok dulu Nabi SAW kalau hak darat sana, orang Arabi sana, dia tidak marah tak tu kalau. Hak ni hak dia marah ni, tengok sahabat lagu mana. Kira-kiranya maklum dah tu. Apa yang tak faham dia. Ngaji dah tu. Apa yang tak ingat. Tu boleh marah. Kadang-kadang bila guru marah ni, kesan dia tu mendalam. Kalau tak ada marah ni, dia tak madu mana. Tak ambil berat lah, tak bagi perhatian mana. Tapi kalau marah, dia ada lah, beringat sikit. Penting tu sifat apa ni, hak marah tu. Lepas tu hadis yang kedua kita tengok ni, Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi SAW ada satu orang tanya dia tentang luqatah. Yang ni barang tercicil, hak orang jatuh tengah jalan itulah. Nabi SAW pun kata, kamu pastikan bekah dia, pengikat dia, apa semua tu kamu war-warkan selama setahun. Lepas pada tu kamu boleh menikmatinya, menggunakannya. Kemudian kalau tuan dia mari, kamu bagilah kepada dia. Jadi bagi ganti dia tu lah. Kalau duit kita guna sejumlah tu, kita bagilah pula kalau tuan dia mari. Mana gitu. Bukan jadi hak kita secara mutlak. Tak apa lah waktu kita bincang kemudian. Dan terjemahan tadi sudah dah. Bila orang tu tanya, lagu mana kalau unta yang hilang, unta hak terlepas ni, unta hak tak tahu mana tu dia lagu mana, Nabi SAW marah sampai merah muka dia, merah pipi ni. Dalam satu ni dia sebut ni, Syak Perawi, dia sebut merah kedua belah pipinya. Dah salat merah mukanya, supaya lah juga. Tapi lapas tu beza sikit. Jadi banyaklah pengajaran sini. Nabi SAW marah. Nabi SAW apa duduk jauh ke dia nya? Kalau kita kata malah kawalah, apa duduk jauh ke dia? Dia tu kan ada dah bekas minuman dia, dia boleh pergi cari makanan sendiri, dia ada sepatu dia, kasut dia, pada pasir pun tak apa dia. Apa ni?
Orang tu tanya pula, lagu mana kalau kambing hak hilang? Kalau kambing hak hilang, Nabi SAW berkata, hak tu kata dia, kalau tidak boleh kamu, boleh ke saudaramu. Kalau tidak pun boleh ke serigala. Itu lah. Antara tiga tu. Hak tu dia tidak marah. Munasabah. Maknanya soalan-soalan ni pun kena munasabah juga. Kalau tak munasabah soalan tu, boleh marah. Supaya apa? Kadang-kadang orang hanya berjalan-jalan tak ada guna juga. Biar jelas dekat dia. Ini jadi hukum ke Ustaz ni? Hak mana? Kambing ni jadi hukum kata lagu tu. Hukum lagu mana? Kalau jumpa kita boleh kita jumpa kat Ada kita bincang. Kita bincang dulu. Jadi di sini disebutkan ada seorang tanya tentang Luqattah. Mana ada ulama menyebutkan nama dia ni Umair. Ayah kepada Malik. Umair nama dia. Biasanya dalam kitab-kitab hadis ni cara sahabat-sahabat sebut dia tak sebut nama. Kalau orang tu boleh jadi orang kata Allah apalah orang sebut gitu. Sebab tadi kan ada satu orang semaya panjang, dia tak sebut nama. Sebab apa? Takut jadi sebutan berpanjangan kepada orang kemudian. Tapi hak kita boleh tahu hak ni ada juga tahu, tapi hak setengah-setengah tu memang tak tahu maksud tu. Mana sahabat-sahabat ni tak cerita. Sebab apa? Benda tu berat benar. Memalukan dia. Tapi kalau hak lebih kurang lagu ni ada juga dalam riwayat-riwayat lain kita boleh tahu juga nama dia tu. Tentang Luqattah. Luqattah ni apa dia? Barang tercicil, hak terjatuh. Kita jatuh barang apa-apa, barang tu lah. Itu orang panggil Luqattah. Luqattah tu maknanya barang ataupun sesuatu yang dipungut, yang dikutip. Barang yang dikutip ni dia macam-macam. Dia macam-macam. Ada hak mahal, ada hak murah, ada hak tahan lama, ada hak tidak tahan lama. Ada yang tidak bahaya kalau kita tinggal situ, tak apa. Ada yang bahaya kalau kita tinggal situ. Macam-macam lah keadaan. Hak tu lah. Luqattah ni makna benda-benda yang kalau kita tinggalkan jadi bahaya. Hak tu kita disuruh kutip ataupun ambil. Ambil tu bukan untuk kita. Kalau niat lagu tu dosa. Dia kena kutip tak ambil dengan niat nak cari tuai dia lah. Bui balik pada tuai dia. Itulah sebabnya Nabi SAW suruh kenal molek, ingat molek bekas dia. Kalau ada bekas lah. Kalau jenis-jenis lain pun gitulah. Kalau kita kata jenama gapo, kena pastikan semua. Kalau duit, mana kita buka, kena buka. Tak boleh tak buka. Berapa ada dalam tu, ada dengan kak kenalan kau gapo. Kalau ada kak kenalan tu senang lah kita katakan. Seperti sekarang ni, kalau tak ada lah, kita kata kita kena pastikan, ingat semua. Bekas dia jenis lagu mana, ingat. Lepas pada tu kita kena isytiharkan setahun. Setahun ni benda lagu mana. Kalau nasib laut jatuh tu takkan setahun dah. Ada bendanya mana kita kira benda ni, kalau benda setara ni PT 5 sen ni dah. Tak kelip mari PT 5 sen. Tak kelip mari. Tapi ada juga mana tahu takut orang nak kelip mari kan. Takkanlah PT 5 sen nak isytihar setahun. Dengan sebab tu ulama kata hak setahun ni tengok atas benda hak sederhana. Hak tahan lama. Kalau hak tak tahan lama jenis rusak, kita tak boleh simpan lagu tu. Dia ada perincian pula. Dia kita kena guna lah. Sayur kau gapo kau. Payah tu kita nak cari tu nak lagu mana. Nak duduk kita akan habis masa. Nak tunggu tu nak lagu mana. Kalau tuai kedai kita nak kata tuai kedai letak mana tuai kedai mana dia beli ni. Kecualinya kalau duduk istihar situlah. Kan sekarang ni ada mikrofon, ada speaker apa ni senang lah. Kita kata dia kena ada bahagian tu ya, ada kau sama-sama tinggal barang. Sepatutnya kena ada. Hak lagu tu. Kalau ada tinggal barang mari sini. Dia kena ada tempat lagu tu untuk memudahkan orang. Kalau di masjid pun lagu tu juga. Kalau barang tu hak sedar ada dalam hadis setengah-setengah hadis disebut sampai 3 tahun pun ada. Nak bergantung kepada barang lah. Kalau barang tu sampai berpuluh ribu, boleh jadi juga hak mahal. Patut kena lama lah.
Kena lama. Dia tak boleh 2-3 hari lah. Lepas pada tu kaedahnya mula-mula tiap-tiap hari. Mana susah juga. Bila kita ambil tu, mana tanggungjawab kita. Dan kita ni pemegang amanah. Pemegang amanah ni bukan barang kita. Orang. Kita kena beri balik pada Tuhan dia. Tapi kita boleh pahala. Kita boleh pahala. Kalau dengan niat tu, kalau dengan niat nak ambil, itu dosa lah. Dosa. Tak ada amanah. Lepas pada habis setahun tu, cukup setahun dah, mula-mula tiap-tiap hari. Tempat-tempat yang munasabah lah, tempat-tempat umum diisytiharkan. Lepas pada tu seminggu sekali, lepas pada tu sebulan sekali. Tengoklah, bergantung kepada keadaan. Lepas pada tu Nabi SAW kata kamu boleh guna. Boleh guna. Guna ni guna lagu mana? Ada beberapa pendapat. Imam Bukhari kata, Daud Zahiri kata, boleh guna jadi hak dia. Hak dia lah lepas pada tu. Sebab apa? Kalau kambing kau, binatang kau, gapo kau, dia kena belanja tu. Nak beri makan, nak gapo. Menyusah tu. Kalau tidak kambing gapo pun, barang pun, nak pergi istihar sana sini tu, penat tu. Juga satu kerja pula tu. Kita sudah 3 tahun dah. Royak ni tak ada juga. Itu dari segi logiknya, Imam Bukhari, Daud Zahiri dia kata boleh ke dia. Boleh ke dia. Sekatu je lah. Sekatu je tanggungjawabnya. Jadi tidaklah kena sangat kasra tu. Kalau mengikut pendapat tu. Tapi kalau mengikut Syafi'i, dia ni jadi sebagai amin, pemegang amanah. Bila pemegang amanah lepas pada tu bukan setakat 3 tahun tu istihar, ataupun setahun, kita kata setahun tu mengikut keadaan barang lah, ataupun seminggu kau tengok keadaan barang, sebulan kau tengok keadaan barang. Itu masalah istihar. Tapi jadi dari segi jadi milik dia tu dah. Cuma dia boleh guna. Boleh guna. Boleh guna tu kalau jenis makan boleh makan. Tapi kalau tuan dia mari, kena bagi balik kan pada dia. Tak kira boleh guna saat ni, hak kaya ke hak sesak ke boleh. Dari segi guna tu boleh. Misalnya kalau kambing saat ni, kambing boleh sembelih. Tapi kalau tuan dia mari, kena bagi balik, bayarlah harga. Lepas tu dengan makanan, dengan gapok kita sudah habis tu kan kita boleh claim lah. Mana tutup dengan dia, boleh. Gitu. Soal lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata orang kaya tak boleh guna untuk sendiri dia. Walaupun habis dah tempoh, katakanlah 3 tahun, dia tak boleh guna. Dia boleh guna untuk orang lain. Guna untuk orang lain, iaitu apa dia? Dia sedekah. Sedekah dengan niat pahala dia boleh ketua dia lah ni. Tidak jadi hak dia juga. Dia tu tolong tu boleh pahala lah, hak tu lah. Benda tu hak orang lain. Dia boleh sedekah. Bila tuan dia mari, ataupun dia sedekah tu dia niat hak dia, boleh. Bila tuan dia mari, dia bayar. Dia royak. Akunya sudah buid dah. Oleh kerana lepas dah tempoh dia, aku sudah istihad dah. Lepas pada tu dah habis tempoh tu, aku gunalah. Guna ni guna lagu mana? Beri sedekah kat orang. Sama ada kamu nak setuju hak tu, nak kira sebagai sedekahmu sebab aku niat kamulah sedekah. Kamu sedekah. Kalau kamu nak kira itu sebagai sedekah tak apa. Kalau tidak, aku nak bayar. Gitu bayar. Ataupun dia niat dia sedekah. Dia sedekah, tapi dia akan bayar. Dia kata aku sudah sedekah dah tu, dan aku niat sedekah untuk aku, jadi hak aku. Ni kamu bagi. Bagilah kepada tuan dia. Nak bagi kepada tuan ni pula, dia kena tengok pula. Kalau kita tidak uzan ni mana berat balik betul, kita tidak perlu beri. Kita tak perlu beri. Cuma kalau kita ada berat lah, agak-agaknya betul dah dengan cara dia raya. Sebab ada kalanya orang lain mari nyamak, dia boleh tahu barang orang lain tu kan, boleh ke orang lain. Jadi kita kena tengok juga atas kita juga, atas kebijaksanaan kita. Tidak kata setiap awak mari tu terus beri selalu. Tengok juga rupa dia tu lagu mana, nak sabar kau tidak ni.
Sesok gini mau mari dakwah kereta hilang ni, misalnya kita kata dah. Kena tengok juga gamuk tu nasabah ke tidak. Jadi gitulah keadaannya. Jangan kita tu terima lagi. Walaupun dia royak cukup syarat dah. Tapi kalau setelah cukup syarat saat ni nasabah dan kita pun berasa berat hati kita, yalah dah, kita boleh pergi. Kalau mari orang lain menuntut pun tak ada dah, lepas dah kita. Kita tidak berdosa. Lagu tu. Itulah beberapa mazhabnya. Kalau mengikut Imam Bukhari dan Daud Zahiri, nampaknya ada kelebihan juga kan kepada orang yang menyimpan saat ni. Sebab akhirnya jadi hak dia, milik dia. Imam Bukhari pegang gitu. Sebab Nabi SAW suruh istimta'. Suruh istimta' ni lagu tu lah. Kemudian hak dia sebut. Orang lain kata, tidak jadi hak dia. Sebab tengok hadis tu selepas pada tu. Kalau tuan dia mari, mana walaupun lepas pada tempoh diisytiharkan itu, kamu bagilah kepada dia. Fa idza ja'a rabbuha fa'addiha ilaih. Kalau tuan dia mari, kamu bagilah kepada dia. Maknanya bukan jadi hak dia. Kalau jadi hak dia, beri ke dia. Imam Bukhari dan Daud Zahiri, dan orang sependapat dengan dia hak ni nak ayat hak lebih molek. Lebih molek. Kalau dia tak beri pun tak apa. Kalau dia beri, lebih molek. Nabi SAW kadang-kadang dia rayak tu bukan hak wajib. Dia rayak tu hak lebih molek. Tengoklah. Gantung kepada kita lah. Waktu tu. Yang Nabi SAW marah ni, tanya tu tak pernah sabar. Unta pada masa tu. Kalau masa kemudian tak boleh kena ambil juga. Unta pun. Pada masa Nabi SAW ni, unta ni orang baik-baik, juru-juru, ramah. Lepas tu unta ni dia boleh bawa diri, dia kata. Dia boleh cari makan sendiri, minum air. Kalau tak ada air pun dia boleh. Dia simpan dalam tangki dia tu sampai seminggu. Dia waktu ambil sikit-sikit minum air tu dia boleh. Apa ni unta ni. Jadi tak apa. Kalau nak kata dia ni panah kau gitu gini, tak apa, dia ada kasut dah. Waktu Nabi SAW kata. Nak kata binatang-binatang buas, ada pun ni kalau musang apa tak boleh buat apa. Apa ni? Unta saat ni. Tapi kalau kambing lain. Dan begitu juga kalau unta ni pada masa lain, ada orang curi kau, boleh jadi orang yang teruk lah. Sebab masa kita ni lah tak boleh nak arak kan. Apa tu ni tak boleh nak arak puyuk punya ambil juga wayar punya kerak juga. Kalau dalam keadaan ni gapo-gapo pun asal yang ada harga kena ambil. Tak boleh pakai hak ni. Hadis ni maksud sesuai dengan keadaan tu. Dia kena tengok juga hadis ni, tidak kata hadis lagu tu rosak mo. Dak, ulama tak faham gitu. Bergantung kepada keadaan. Nabi SAW ni marah ni sebab pada masa tu tak apa. Dan pada masa tu pun orang jumpa di tengah-tengah gini, kalau jauh sangat tu pada pasir tu jumpa, tu boleh hilang sungguh tu. Lepas tu di tempat-tempat yang ada binatang yang besar lah, binatang buah yang besar macam singa, rimau, unta pun dia boleh makan tu. Hak ni Nabi SAW raya ni dalam lingkungan dalam Madinah tu je. Hak tu dia marah ni. Jadi soalan-soalan ni kena sesuai juga. Jangan kira nak tanya tak pernah sabar. Jadi boleh juga marah atas dasar tanya tu tak kena lagu. Tanya tu tak kena lagu. Tanya tu dia suruh. Dia kena tanya tapi biar sesuai, biar kena. Tak tanya dia tak kena. Bahkan orang perempuan pun dia puji. Orang perempuan Ansar dia bagus, tak boleh lawan orang lain. Dia tak malu kalau dia bab agama ni dia tanya. Walaupun perkara-perkara yang sulit berkaitan dengan mereka pun dia tanya. Nabi puji. Maknanya dia suruh tanya. Tetapi kalau tanya tak kena gaya, itu dia tak kena. Tak kena. Sekurang-kurangnya jadi beringatkan bila dia marah gini. Dan Nabi SAW ni bila sebut merah pipi, maknanya dia ni putih orang. Banyak tempat lah. Dulu kita sudah jumpa dah kan, nampak perut dia putih. Ni nampak pipi, maknanya dia ni orangnya putih. Lepas tu kalau kambing lah ke mana, dia kata ni kalau tidak boleh kamu, boleh ke saudaramu. Saudaramu tu maksudnya tua dia lah. Ataupun boleh ke serigala. Tu kan. Hak ni pun banyaklah hukum asas lah. Dalam bab luqatah ni, hadis ni termasuk dalam hadis asas dalam bab luqatah. Kemudian kita pergi lagi. Apa habis ni?
Pernah Nabi SAW ditanya tentang beberapa perkara yang Nabi tak kenal. Bila banyak sangat orang tanya, dia naik marah. Lepas tu dia kata pada orang ramai, tanya, hari ni tanya, kapo nak tanya. Lalu adalah seorang tanya, siapa ayah saya? Dia tanya gini, siapa ayah saya? Nabi SAW kata, ayahmu Hudzafah. Ni siapa dia tanya ni? Abdullah bin Hudzafah, sahabat Nabi. Siapa ayah saya? Baru seorang lain pula, nama dia Sa'ad bin Salim. Di sini tak ada sebut lah, dalam riwayat lain ada sebut, iaitu baru orang lain pula dia kata, siapa ayah saya? Dia tanya. Rasulullah SAW pun kata, ayah kau Salim Maula Syaibah. Sayyidina Umar tengok, jadi sahabat-sahabat ni ramai-ramai dia tidak support tahap pemikiran dia tu, tahap kepahaman dia tu tidak support. Sayyidina Umar ni tengok muka Nabi berubah. Dia tengok, dia pun terus pergi jumpa dengan Rasulullah. Dalam bab akan datang, Sayyidina Umar pergi melutut. Ni bab sifat ni lah, bab man baraka ala rukbatayhi 'inda al-imam awil muhaddith. Orang yang melutut di hadapan imam ataupun muhaddis, guru hadis. Hak ni Sayyidina Umar, hak ni lah dalam peristiwa ni lah. Bila Sayyidina Umar nampak dia pergi melutut duduk, melutut gitu depan Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, padahal dia tidak tanya sebab dia ni bagi pihak ni orang lain ni. Kami bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tak patut tanya benda-benda lagi tu. Gitu ceritanya. Jadi Sayyidina Umar ni bagi pihak orang lain lah juga. Dia di antara murid, kita kata murid orang cerdik lah, dia berhenti baca air muka kan. Tidak semestinya dia suruh tanya tu, makna suruh tanya sungguh. Tengoklah renyih dia tu, kecek tu bunyi lagu mana nada dia tu, air muka dia tu kena tengok juga. Dia ni dah kata tanya, hari ni tanya, gapo nak tanya? Dia tanya macam-macam lah tanya. Tapi ada faedah juga pada hak tanya tu, dia ambil kesempatan tu kan, boleh. Jadi ceritanya lagu mana, apa yang Nabi marah ni? Nabi SAW hari nak mengajar syariat agama, tak usah duk tanya dah wah moktai, wah dria, wah gani tak usah lah waktu tu. Dia akan ada orang yang ahli, orang lain pun boleh. Waktu nak royak vitamin gapo ada dalam buah ni orang lain pun boleh. Tak apa hak tu. Hak nak sepatutnya kena tanya hak ni di masa dia direkah. Masa dia direkah, hak ni Madinah dah ni. Kalau di Madinah ada 10 tahun kan. Dalam masa 10 tahun ni maknanya kena hambak masa tu. Jangan duduk tanya benda-benda tak tentukan. Apa lagi setengah-setengah perkara tu kita tanya tu, bukan jadi molek hasil dia. Bila tanya kena royak hak betul. Bila royak hak betul kadang-kadang berat. Hak nak menerima. Hak ni dia tanya, siapa dia ayah dia? Sebab gini, sahabat ni dia sebab kita kata tadi kan ada juga orang munafik. Ada juga orang munafik, ada juga hak molek ni ramainya hak molek lah. Tapi hak munafik tu ada juga. Dia tu buat cerita lah, orang ni bukanlah molek sangat pun turunan dia ni. Tak tahu ayah siapa. Tak tahu ayah siapa. Faham Islam. Baik kita macam-macam lah cara hak sebar tu. Lepas tu sahabat-sahabat ni pun mungkin juga, dia rasa tak senang. Manusia ni apabila dikatakan, walaupun lagu mana-mana pun, dia akan terganggu juga perasaan dia. Dia tanya siapa ayah saya. Padahal benar ni tak apa. Kan Nabi SAW sudah kata dah, al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam ini merobohkan hak sebelumnya. Kalau ada hak tak molek, kau hak tak juru, kau maksiat, kau kafir sekalipun, hak dulu tu tak kira. Kira hak ni kemudian. Jadi cerita nyemuk dia ni bukan zaman dulu kan. Zaman jahiliah ni dia bergaul bebas. Kan dengan orang tu, kan dengan orang ni tidur. Jadi anak ni anak siapa dia? Dah ramai ni. Bukan ada DNA, bukan ada gapo sampai itu. Jadi dah orang duduk kecak ni tak sedar juga dia. Dia pun tanya Nabi SAW. Nabi SAW jawab, ayahmu Hudzafah. Betul dah lah, orang ramai-ramai kata tu Hudzafah, betul dah. Lepas pada dia Islam, mana Islam dengan hak tu lah. Hak tu lah ayah kamu. Hak lain-lain tu orang duduk kata ayah dia ni orang ni, ayah dia ni orang ni. Hak tu kata aku pernah tidur dengan mak dia misalnya. Mak dia pun dia balik, mak dia tahu, dia kata mu ni anak tak guna sungguh, kata dia. Mak dia marah. Nak sabarlah, Nabi pun marah. Mu fikir lagu mana, mu tanya depan orang ramai. Pas kalau Nabi royak lagu mana? Royak orang lain, tidak kau malu depan orang ramai tu?
Itu cerita dulu. Aku boleh, aku sebagai orang dulu dalam zaman jahiliah ni boleh berlaku apa saja, kata dia. Ni betul lah kena ayahmu ni sungguh. Dia royak tu kalau orang lain. Dia akan royak betul bila tanya. Takkan dia royak tak betul. Habis semua orang tahu. Malulah aku, kata dia. Amok dia malu. Menasabahlah Nabi SAW malu. Apa perlu tanya benda lagu ni? Hak ni tak apa dah seorang dua ni. Lepas tu tanya. Mari tanya. Ramailah hak lagu tu. Siapa dia ayah saya pula? Hak ni pula siapa dia ayah saya? Ayah saya pula. Begitulah masyarakat ni dulu ketika tidak ada sistem perkahwinan yang baik, keluarga yang baik. Lagu tu lah jadi bercelaru. Lepas tu kat nguduh hak tu hak ni lah. Apabila Islam hari, jelas. Oh ni ayah dia kahwin secara rasmi gini-gini jelas. Selesailah masalah tu. Hak dulu tu tak kira dah, tak tanya pun tak apa hak tu. Muka royak dah kan. Bila Islam tu merobohkan semuanya hak dulu. Ni cerita dulu. Kalau ungkit cerita dulu, malu juga walaupun tak kira apa. Walaupun Tuhan tak kira dosa. Malu juga lah mak ni, ayah ni. Apabila dia jadi baik kan, dia juruh ni dia malulah cerita tak molek dulu. Tak ada pasal-pasal. Kalau tak tanya pun tak apa dah tu. Sesat gitu je. Jadi hak ni ada juga orang tanya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang lain. Bukan ayah hak maklum. Sudah. Hak mula-mula tadi Abdullah tu dia kata ke mak dia marah, dia kata, kalau Rasulullah kata dia ayah dia ni hamba Habsyi sekalipun dia terima. Mana dia tu mukmin mati. Ada juga orang munafik celah-celah tu. Dia tanya, dia nak uji pula. Macam-macam lah. Jadi memberi ruang kepada orang tak ada pasal-pasal. Lepas tu betul tak tahu lagi. Lepas tu dia duk sebar pula, Nabi royak tak betul lah, gitu gini. Pula memberi ruang. Jadi tak usah duk tanya benda-benda lagu tu. Benda tu sudah selesai. Tidak dikira dah dalam agama. Apa duk tanya? Supaya juga duk tanya tentang buah ke, tentang kata ni ke, tak perlu. Nanti apabila sampai masa dia akan jadi sendiri. Tempat tu, tempat kita ni, ada ke orang Islam hak makan nasi? Akan datang ni, umatmu ni hak makan nasi, ada ke? Tak payah tanya benda lagu tu. Walaupun di kalangan dia tak makan nasi, makan roti, tak payah tanya. Sebab hak tu boleh kan? Benda tu boleh. Nasi kau gapo kau asal halal boleh. Tanya awak ke dia. Rugi masa dia tu sempit 10 tahun je. Hak ni pada ketika ni lewat lagi berapa tahun je tinggal. Kalau duk sibuk tanya benda-benda lagu tu, habis masa dah. Maknanya belajar ni pun dia kena ada cara juga, kena jaga masa tu. Jangan duk buai masa tanya benda-benda yang bukan-bukan. Hak patut kita kena baca hak tu. Hak tidak dalam bidang kita tak usah duk faham. Hak tu surah ke Nabi. Surah kepada orang kemudian. Kita setakat mana kalau kita tahu pun kita boleh ke benda tu. Jadi kita terlibat saja. Barulah tidak rugi masa. Itu tujuan Imam Bukhari nak ayat sini. Belajar ni pun kena ada cara juga. Kalau duk baca, ngaji mana lain, baca buku lain. Lepas tu nak periksa. Nak jawab lagu mana? Hak ni pun lagu tu lah juga. Biar kena sesuai dengan keadaan kita tu. Itulah cerita ni, nampaknya kita pun masa pun sudah habis. Sekat tu lah dulu mungkin ada soalan ke apa kan. Sekat tu lah, wallahu'alam. Ni Ustaz, masalah luqata tadi, masalah nak istihad satu perkaranya, katalah duit dia jumpa lah RM10 jalan dia tengok duit kau jatuh, kata sebagai tu kata aku tak nak ambil, kalau ambil aku terpaksa kena tanggungjawab, dia tinggal ikut lah dan siapa-siapa nak ambil. So yang kedua, dia kalau dia ambil, dia tidak pergi istihad, cuma dia pergi terus ke masjid, dia masuk tabung masjid, niat sedekah bagi pihak tuan dia. Lagu mana? Tak boleh. Dia kena istihad dulu. Tak boleh selalu lagu tu. Hak kata nak sedekah, nak gapo ni setelah tak ada. Setelah mana habis tempoh tu tak ada juga. Kesepa duit berapa lama agak? Setahun. Tu kena tengok uruf lah, mana keadaan kita ni 10 riyal ni setara mana. Tak ana pun dengan orang tua-tua kecek dia tak kena istihad 7 kali Jumaat, betul ke lagu tu? Ini bergantung pada keadaan benda tadi lah. Tidak semua benda. Nilaian dia. Hak ni ditentukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat tu kira benda ni setara mana. Mahal setara mana, penting setara mana kepada dia. Tu bergantung kepada keadaan lah. Jadi hak sebut dalam hadis tahun ini
dia bukan satu ketetapan. Tidak. Mana dia pas pada selama pas pada siang tak ada dia masuk ke rumah. Boleh. 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 Selepas habis tempoh tu. Dan sebab kata tak adilah. Kalau mazhab Hanafi, dia kata kalau tuan dia mari, saya beri sedekah dia. Awak nak terima sebagai sedekah, tak apa, tak payah bayar. Tapi kalau awak nak balik, saya bayar. Jadi hak tubuh itu boleh ke saya. Sebab tadi tu tak saya ambil teguh ikut dia. Orang lain malah basah kata dia. Oh tu tak boleh. Kalau benda-benda tu memang berharga lah. Tak boleh. Kita kena tanggungjawab. Gitulah. Nak mana susah sikit pun. Nak mana susah sikit. Tak ada. Lagu mana? Nak tak ada. Kalau ada cewek orang dah. Cari orang. Tak tercari dah. Yang depan nak ustaz pula. Nak. Nak dah. Kena belah kat DSN tu. 16 kita dah ustaz kena pergi sana. Apa yang bulan ni kena ustaz belaka dah lah. Apa tak ada orang lain. Aduh. Liwa. Kita ni kau sedap ni kau sedap ni. Kau masuk bab kau sedap ni. Tak mana minggu depan nak Maulana juga. Oh senyap belaka tak si barang ni. Boleh lah. Maulana lah tulis siapa kau sahabat-sahabat dia. Pasal neblah kita habis dah ni habis dah ni kena buat. Tak apa minggu depan Maulana bawa. Lepas tu nya 23,000 liang nak sebut sekali lagi. Ialah pendedahan asas-asas pengenalan kepada hadis-hadis maudhu'. Sila panjangkan benda ni. Kita nak kena juga. Bukan 30 tu baru ni sebut 30 kan? Kita 30 tak boleh. Nak dia mula cepat kan ada jemaah ni hok regular lah. Hok tak pernah tinggal tu dia kata dia tak buat 23 kan tak mari dia mana duduk kerja dia lah kerja sih. Hari satu gini pun dia mari dia cerita habis 40 riyal duit bank minyak tu. Ni turun dah sikit ni. Sekejap lagi dah. Baru nak tu. Tak boleh raya. Mereka tu. Dekat pilihan raya kecil